A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah, dan kita dah sampai kepada tajuk surah Al-Baqarah 185 dan kita dah ambil itu 183 dan 184, yang mana dalam tajuk berkenaan bermula dengan tajuk Ramadan. Dan alhamdulillah kebetulan kita dalam Ramadan kita ambil sekentak dengan tafsir surah Al-Baqarah berkenaan dengan puasa. Baik, dan dalam perbincangan kita yang lalu kita kata dalam perbincangan berkenaan dengan ayat yang lalu kita nyatakan bahawa melalui ayat kita baca terdapat 3 keadaan bagi puasa sebenarnya. Macam solat juga, asalnya dia hanya 2 rakaat, kemudian bila Nabi SAW pindah ke Madinah, jadilah daripada 2 jadi 4 3 4 2, kan? Mana ya subuh 2. Kan lepas tu bila musafir dia jadi balik. Dia kembali balik kepada asal 2 kecuali maghrib saja jadi 3. Itu maksudnya keadaan-keadaan. Macam juga dengan Ramadan. Asalnya Ramadan itu kepada orang ramai dia kata puasa tu diberikan, asalnya diwajibkan kepada orang-orang Islam puasa 3 hari dan sebulan. Kemudian pada hari Ashura wajib. Kemudian bila datang arahan Ramadan, dibatalkan puasa berkenaan, dibenarkan untuk mereka puasa Ramadan sahaja. Kemudian mereka berikan itu dalam sini sebelum datang arahan Ramadan, iaitu ayat 185 kita bincang tadi. Mereka dibenarkan untuk berbuka dan menggantikan saja dengan bayaran. Siapa-siapa yang rasa tak nak puasa boleh bayar, siapa nak puasa puasa. Kemudian bila datang ayat Quran ni, ayat 185 ni, dimansuhkan semua sekali hukum berkenaan. Maksudnya tidak ada lagi siapa ada hak untuk berbuka puasa dengan sengaja ataupun saja nak bayar saja tak boleh. Okay, kita dah bacakan ayat berkenaan dan kita bincangkan berkenaan dengan tafsiran itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ayat 184 tu. Itu dalam asalnya adalah berkaitan dengan tajuk asalnya untuk orang tua. Okey, mana orang tua yang tak mampu untuk berpuasa atau orang yang sakit tak mampu langsung nak berpuasa, maka ke atas mereka hanya bayar sahaja, tak perlu berpuasa. Adapun timbul khilaf di sini berkenaan dengan tajuk wanita yang mengandung ataupun menyusukan anak. Di mana kita kata ada para ulama menyatakan mereka kena ganti puasa, mana berbuka, lepas tu ganti puasa dan bayar fidyah. Mana semua sekali buat. Kemudian ada kata tak, bayar fidyah saja, tak payah ganti puasa. Ada kata tak, puasa saja, tak payah fidyah. Dan perbahasan mereka bergantung pada sebagian ulama kata mereka berbuka kenapa? Adakah kerana diri mereka sendiri, ataupun untuk anak atau bayi yang mereka susukan, bayi yang mereka menyusukan. So jadi jumhur para ulama yang sepakat bahawa sebenarnya ke atas mereka hanya ganti saja, tidak ada pembayaran fidyah. Tak ada fidyah berganda untuk tahun yang terlewat. Itu tidak ada nas yang sahih berkenaan perkara tersebut. Cuma itu adalah fatwa daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kerana beliau melihat orang ramai macam menangguh-nangguhkan mengganti puasa, maka beliau suruh supaya orang ramai letakkan fatwa ketika zaman berkenaan, siapa tangguhkan tahun berikutnya ganti tambah 1 cupak. Itu tajuk sebenar. Tapi sejak asasnya tidak ada sebarang dalil yang menyokong perkara tersebut. Ia hanyalah ijtihad para sahabat, sebahagian para sahabat untuk menyekat orang ramai daripada menangguh-nangguhkan membayar atau mengganti puasa. Dan sebenarnya orang wanita yang menyusukan anak atau mengandung, mereka masih lagi boleh puasa. Mereka ada harapan untuk boleh berpuasa, dengan sebab itu penggantian sudah memadai. Bukannya maksudnya mereka bayar ataupun maksudnya mereka bayar saja tak payah ganti puasa. Tak, itu tak kena. Paling tak kena adalah pendapat bayar saja tak payah ganti puasa. Ya, kerana mereka disamakan mereka dengan orang tua yang tak boleh mampu. Seorang tersebut, orang tua kita kata memang mereka ni tak boleh ganti puasa langsung, atau orang yang penyakit dia kecil manis, dia tak boleh makan, tak makan, kena makan. Kalau setakat injek insulin dan dia boleh teruskan puasa, tak ada masalah. Ini orang yang tak boleh berpuasa, puasa je dia pengsan, maka orang berkenaan tak wajibkan puasa, dia bayar saja. Penyakit yang tak boleh nak baik. Adapun wanita yang mengandung atau yang menyusukan anak, benda tu akan berhenti. Ada harapan berhenti. Mana ada budak tu menyusu sampai 15 tahun. Jangan sebab itu tak adalah timbul tajuk atau dia mengandung 25 tahun ke. Berapa tahun dah? 25 tahun dah mengandung. Mana ada macam tu?
Jadi masa dia mengandung 9 bulan je. Faham Okey. Jadi secara asasnya itu hukum berkenaan tajuk tu. Dan ittifaq para ulama kita ambil bahawa atas mereka ganti saja bila mampu untuk menggantikan. Dan cara terbaik adalah mereka dituntut supaya menulis wasiat. Tulis bagi tahu berapa hari tertinggal puasa supaya waris tahu berapa hari yang tinggal, dan kalau berlaku apa-apa kepada diri dia, kematian dan sebagainya, maka waris dia tahu berapa hari dia tinggalkan puasa dan boleh digantikan. Macam itulah datang hadis Nabi, man mata wa alaihi shaum sama anhu waliyuhu, siapa mati sedangkan dia ada puasa wajib ke atas dirinya, maka berpuasa bagi pihak dia, wali dia atau penjaga dia atau guardian dia. Jelas Baik, ini kita sambung. Ayat ni yang kita kata yang menyebabkan terbatalnya hukum boleh berbuka puasa. Ya. Yang orang meninggal tu belum tu dia rumah sakit dan tak boleh baik lah. Kalau ketika dia meninggal sakit tak boleh baik, ketika waktu dia hidup tu lagi dia bayar. Bukan tunggu dia mati baru bayarkan. Ketika dia hidup tu dia sakit tak boleh baik. So ketika dia hidup dia sedar, bukan dia insat dia koma. Kalau koma hilang hukum. Kalau dia nyanyuk hilang hukum, kalau dia gila hilang hukum. Faham Maksudnya dia sedar, cuma dia tak mampu. Puasa je dia pingsan. So, maka orang ni siap-siap bayar. Tak masuk Ramadan lagi bayar siap-siap. Macam ni Anas bin Malik, waktu kita baca itu hadis yang mana beliau akan sebelum Ramadan tu dia buat siap-siap makanan. Panggil 30 orang fakir miskin, dia buat makanan bagi makan 30 orang. Selesai untuk 30 hari. Katalah waris dia tak tahu kan. Before that memang orang ni memang tak ada puasa dia tak. Kalau dia kata waris tak tahu, la yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dipertanggungjawab pada seorang yang tadi apa dia mampu saja. Apa dia tahu, apa dia mampu. Apa dia lupa, dia tak ingat, kita dah lihat dalam Al-Quran Karim Allah Taala ajar kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Lepas dia dah meninggal tu baru waris nak fidyah. Tak ada, salah. Tak perlu. Kenapa nak fidyahkan apa? Kod tertinggal. Tu di kes fidyah semayang, pernah dengar fidyah semayang? Dekat ni cerita pasal kelakar. Okey, dia memang ada dalam Muwatta Malik. Lafaz dia bunyi macam ni. La yusalli ahadun an ahadin. Tidak berpuasa seorang bagi pihak seorang yang lain. Wala yasumu ahadun wala yasumu ahadun an ahadin, dan tidak berpuasa seorang bagi pihak seorang. Maksud dia macam ni. Ini fatwa, ini hadis ini menjadi sandaran kepada para ulama menyatakan tak boleh kita ganti ibadat badaniah bagi orang lain. Ibadat badaniah tak diganti. Tapi kita lihat haji sebenarnya Nabi kata benarkan. Tapi ada seorang lelaki dia nak berhaji, dia kata dia sebut labbaik Allahumma an syubrumah. Nabi haji sekali je, dan that's the first time Nabi nak haji. Datang dia haji, labbaik Allahumma an syubrumah. Aku sahut seorang kau ya Allah bagi pihak syubrumah. Nabi toleh kat dia, Nabi kata man syubrumah. Syubrumah tu siapa? Dia kata akhi, saudara aku. Dia dah mati. Nabi kata kau dah puasa, kau dah haji ke? Dia kata belum. Nabi kata haji bagi diri kau, haji bagi syubrumah. Meaning that tahun ni haji untuk diri kau, tahun depan buat haji untuk syubrumah. Bukan buat 2 dan 1 dan sebagainya. So ini bila Nabi lafazkan itu, maksudnya ibadah badaniah boleh ganti. Dan termasuk dalam tajuk ni masalah apa? Puasa. Bila Nabi kata man mata wa alaihi saum anhu waliyuhu. Cuma ada dalil dalam Muwatta Malik yang melafazkan, lafaz dia berbunyi la yusalli ahadun an ahadin, tidak solat seseorang bagi pihak seorang yang lain. Wala yasumu ahadun an ahadin, dan tak berpuasa seseorang bagi pihak orang yang lain. Walakin yufdi. Tapi dia bagi fidyah. Bila sebut bagi fidyah, orang tu ingat benda ni kena pada dua-dua sekali, solat dan juga puasa. Sedangkan itu balik pada puasa sahaja. Puasa sahaja. Walaupun afdal sebenarnya adalah menggantikan dengan puasa itu sendiri. Puasa bagi pihak orang berkenaan. Bukannya kita ganti dengan bayar. Sepatutnya kalau dia hidup, dia bayar. Hidup tu kita bayar bagi pihak dia, betul. Berapa hari Abah tak boleh puasa? Abah puasa sehari je dapat, 29 lagi tak puasa. Bayar siap-siap, tak ada masalah. Dan problem kita masyarakat kita sekarang ni ada program bagaimana berjaga-jaga, kod tertinggal tak cukup. Ini masalah dia. Sampai ada satu pihak, ada pihak tertentu dekat macam kat Sawah Sepadan, Karang, yang saya tahu yang diorang buat fidyah untuk solat. Fidyah puasa tahu, fidyah solat. Fidyah solat maksudnya dibayar secupak bagi satu solat, 5 cupak sehari. Lepas tu kali dengan berapa tahun untuk hidup, start daripada dia balik. Kalau ikut logik sebenar, kau nak bayar satu trailer tu. Satu trailer kalau betul nak bayar. Tapi diorang tahu orang tak boleh bayar tu. Jadi orang tu beli beras dalam 100 kampit ke 200 kampit kan, ikat tali, letak atas kayu, kemudian dia sorong. Tok guru khalifah ni akan tolak pada anak murid dia, aku bagi kau, anak murid dia ambil, saya pulang balik tok guru. Lepas tu dia tolak tarik, kira berapa kali? Tahu tak? Ini bagi trik. Trik. Lepas tu dia kata kalau anak murid dia pergi bawa terus beras tu, dia cakap apa? Saya bawa ramai orang, kenapa bawa anak murid sendiri je?
Kalau bawa orang-orang jahil kan, dia ambil terus beras tu, senyap tu, dia tak cakap apa. Betul? Mereka tak boleh dah buat ulang-alik, dia memang tolak tarik. So benda salah. Untuk pembayaran, sebenarnya pembayaran lepas kematian itu tak berlaku, kecuali kalau orang tu kita dapat tahu berapa jumlah. Namun kita tak tahu, keluarga tak tahu ada tinggal ke tidak, serah Allah Ta'ala, minta ampunan bagi dia. Bukan kita kata kita buat apa agak-agak, barangkali, boleh jadi, berjaga-jaga tanpa sebab tak boleh. Kita kena tahu dengan pasti. Pasal ibadat ni dengan kepastian, bukan dengan, kalau tidak semua orang kena bagi fidyah untuk mak bapak dia mati. Betul? Tapi rasa mak bapak kita puasa penuh, tapi mana tahu kot dari zaman jahiliah, kot. Habislah mati situ, semua orang jadi ibadah dalam keadaan was-was. Ibadah dalam keadaan tak yakin. Tak boleh macam tu. Kot ada tertinggal ke, entah ada hari dia terbuat berdosa ke, entah hari dia mengumpat ke, so diganti siap-siap. Tak kena dalam Islam. Itu sebab kenapa kita kata benda tadi, kalau pasti dia ada tinggal, sebab Nabi kata man mata wa alaihi saum, manusia mati sedangkan ada puasa wajib ke atas dirinya. Dan Nabi sebut puasa wajib itu bukan Ramadan saja, puasa nazar. Kalau untuk nazar kan, dan adik-beradik dia tahu, suami dia tahu, isteri dia tahu, mak bapak dia tahu anak dia bernazar, lulus PSA ke, dapat kereta baru ke, dapat bini baru ke dan sebagainya. Dia berazam kalau dapat benda sekian dia akan puasa, lepas tu dia mati. Dapat dan dia mati. So jadi orang ramai tahu dia tak sempat lagi tunaikan nazar dia. So, jadi siapa yang tahu bahawa nazar tak tertunai, maka dia terhutang Allah Ta'ala. Mana orang mati tadi berhutang Allah Ta'ala, semua keluarga dia tahu. Mungkin 20 hari, mungkin 11 hari, mungkin 14 hari. Tak semesti puasa Ramadan. Faham tak? Tak semesti puasa Ramadan. Puasa wajib kat atas seorang tu boleh jadi kafarah, boleh jadi benda tu adalah nazar, boleh jadi benda tu adalah ni puasa tertinggal pada bulan Ramadan. Tak semestinya puasa itu hanya puasa Ramadan. So jadi secara tak langsung kita tak perlu nak kira yang agak-agak, barangkali boleh jadi, tak. Sebab kita minta ampun saja untuk mereka bagi benda yang kita tak tahu. Bagi benda yang kita tahu, kita bayarkan. Betul, kita pasti tahun tu bapak kita tak boleh puasa dan dia berbuka, kemudian dia tak ganti balik. Dan contohnya balik hutan dan sebagainya, kita bayar terus berpihak dia. Kita tahu berapa hari yang tinggal, so bayar. Lepas dia mati pun kita dapat tahu benda tu, kita tahu dia tinggal, confirm, bukan agak-agak. Dan kita bayarlah. Ya. Kalau anda kata nak bayar, tapi afdal ni kalau kita tahu dia puasa tertinggal, puasa bagi pihak dia lebih baik. Berdasar pada hadis Nabi SAW yang sharihnya adalah sama anhu waliyuhu, berpuasa bagi pihaknya, penjaga atau guardian atau wali pada si mati tadi. Jelas? Jelas kering tegak. Baik, hari kita masuk 185 Dan dalam ayat inilah pembatalan kepada masalah sebelum ini yang kita bincangkan. Orang yang nak berbuka puasa bayar saja, dibatalkan dengan ayat berikutnya. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala bulan puasa, iaitu bulan Siyam, itu bulan Ramadan ni, di antara bulan-bulan yang lain yang ada dalam kalender Islam, dengan bahawa dia memilih bulan ini di antara bulan-bulan yang ada untuk menurunkan Quran yang agung dalamnya. Mana Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan ni untuk diturunkan dengan Al-Quran. Ini pilihan Allah Ta'ala. Bukan sebab Ramadan ini jatuh nombor berapa, tak ada. Macam para anbiya dipilih Allah Ta'ala pilih. Bukan kerja kerana para anbiya itu sekian, tak ada. Kerana dia lahir tahun ini, bulan ini, tak. Bukan itu bukan sebab. Dan pemilihan hidayah atau petunjuk atau kelebihan, Allah Ta'ala lebihkan siapa dia nak, dan Allah Ta'ala kurangkan siapa dia nak. Itu hak Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh mempersoalkan. Hak mutlak dia sebagai Tuhan. Jadi kalau ada siapa boleh kata macam agaknya dia jadi sebab, tak ada sebab. Kenapa Ramadan? Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih bukan sebab sebab Ramadan ini. Kalau kita ikut dalam Islam kita sekarang ni kan, dia bergerak. Mana Ramadan? Ada orang kata Ramadan ni bagi Ramadan sebab dalamnya ada apa? Ramadan daripada Ramdah ni adalah apa? Tanah yang panas dan sebagainya. Tapi kalau perhatikan balik, Ramadan ni kan pusing. Kadang-kadang musim sejuk, kadang-kadang musim panas. Kan? Kita berpuasa benda ni bukan tetap.
bulan apa, tak ada bulan tetap. Bahkan dia berpusing, berputar-putar. Ada jatuh musim sejuk, ada jatuh musim panas, ikut kepada tahun bila kita berpuasa. Pasal bulan Islam ini bergerak berdasarkan pada bulan, bukannya berdasar pada matahari. Adapun bulan matahari ini dia Gregorian, yang berdasar matahari dia adalah tetap. Mana 3 bulan, 3 bulan panas, sejuk, luruh, salji, apa benda? Kan benda dah fall, summer, winter, benda dah. Okey, jadi benda tu kita tak ada. Kita Malaysia kita ada musim monsun je, monsun angin je. Berdasar pada monsun angin. Kita tak ada berdasar pada berada pada sejuk atau panas. So anyway, dalam tajuk ni memang kita kata Ramadan. Tu Ramadan kerana pilihan Allah Taala. Dipilih, dia dimuliakan kerana apa? Kerana diturunkan darinya Al-Quran Karim. Allah Taala khususkan dia dengan itu, demikian. Okey. Sesungguhnya telah datang hadis yang bahawa bulan yang diturunkan kepadanya kitab-kitab ilahi, turun padanya kitab-kitab tak kira Quran atau sebelumnya Injil dan Taurat serta Suhuf Ibrahim pun turun pada dalam bulan Ramadan. Ini datang dalam riwayat daripada Ibnu Asqa, Wasilah bin Asqa, bahawa Rasulullah SAW bersabda, diturunkan Suhuf Ibrahim pada awal malam Ramadan. Diturunkan Suhuf Ibrahim pada awal malam Ramadan. Diturunkan Taurat pada 6 hari, hari ke-6 Ramadan. Hari ke-6 Ramadan. Dan diturunkan Injil pada hari ke-13 Ramadan. Okey. Dan juga diturunkan Al-Quran pada 24 hari bulan Ramadan. Mana bulan 24 berlalu daripada Ramadan. Maksudnya hari ke-24 daripada Ramadan. Ni sebenarnya kita akan bincang berkenaan masalah Lailatul Qadar. Yang kita kata orang kita, Melayu kita sambut nuzul Quran 17 hari bulan. Tapi sebut Lailatul Qadar pada 10 akhir. Tapi kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan. Tapi kata nuzul Quran macam tu lah, kita tahu. Ini saya terang je. Okay, kita terang lepas ni. Anyway, jadi dia kata adapun Suhuf, Taurat, Zabur dan Injil semuanya turun, sebenarnya kita kata kalau kita perhatikan, semua kitab terdahulu selain Al-Quran turun kepada para anbiya tadi secara sekaligus. Mana tak ada beransur-ansur, bahkan sekaligus. Bila Musa bawa Taurat seketul. Tidak ada datang dengan besok lusa datang satu lagi, tak ada. Datang sekaligus. Okay, pasal dia beza. Para anbiya zaman dahulu, bukti mereka, risalah mereka dan juga mukjizat mereka benda berlainan. Okay, mukjizat mereka satu benda, risalah mereka satu benda lain. Jadi tapi Muhammad SAW, apa dia buat oleh baginda? Risalah baginda itu adalah mukjizat baginda serentak. Dan baginda SAW dapat Quran ni datang bukan dengan sekaligus. Jadi dengan perkara ni, Quran diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar, daripada daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah di langit yang ke dunia ni pada malam, satu malam je. Dia ambil satu malam. Yang kita kata dengar baca Dan itu yang berlaku disebut tadi, itulah dalam bulan Ramadan. Allah kata syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan dalam Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan dalam Al-Quran. Okey, tapi disebut macam tu sebab apa? Sebab memang bulan Ramadan tu turun Quran, tapi Quran tu turun sekaligus sebenarnya pada malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Dia bukannya datang sekaligus pada Rasulullah SAW seketul. Tak. Dia bahkan dia turun dulu kat situ, kemudian diturunkan secara beransur-ansur pada malam-malam yang lain. Dan berkenaan dengan dia turun pada malam Qadar sekaligus tu disebut dalam surah Qadar ayat pertama, Allah nyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan ia, itu Quran itu, pada malam Qadar. Malam Qadar, Dan dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga Allah nyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. So kami turunkan Quran itu pada malam yang diberkati. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Itu malam Qadar tadilah. The same one night. Dan dalam surah ini Allah kata syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran. Ya, jadi maksud dia turun sekaligus. Okay? Kemudian turun setelah itu ikut peristiwa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Okay. Demikianlah diriwayatkan bukan daripada satu arah, satu riwayat, bahkan daripada banyak riwayat. Telah bertanya kepada Ibn Abbas, Atiyah bin Aswad. Beliau berkata, telah datang dari diriku satu keraguan. Dia kata, berkenaan firman Allah Ta'ala yang dalam surah Baqarah ni, syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran, Al-Baqarah 185. Kemudian inna anzalna fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Ini surah Ad-Dukhan ayat ketiga.
Kami turunkan ia pada malam yang diberkati. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan ia pada malam qadar. Pada malam qadar. Maksud dia ikutkan sini Atiyah bin Aswad, dia kata pada Ibn Abbas, dia kata dalam hati aku datang rasa sikit ragu. Pasal apa? Pasal yalah, aku lihat dia kata Al-Quran kata diturunkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan, pada malam diberkati, pada malam qadar. Dan sebenarnya Quran turun, aku dapati turun bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Syahrul Rabi'. Maksud dia ikutkan logiknya turun banyak kali. Kan apa pasal pula kata bulan Ramadan saja? Kan? Jadi maka berkata Ibn Abbas, sungguhnya diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam qadar, pada malam yang diberkati secara satu jumlah keseluruhan. Dia mungkin ada tu siapa yang datang pada program program apa tu ni? Hari terbuka kelas Al-Quran. Ingat? Siapa datang? Tak datang? Siapa yang datang lah kan? Tak datang sibuk, okey, tak apa. Dia sini. Dia kira Al-Quran Karim turun daripada Lauh Mahfuz. Mana dalam surah Al-Buruj ayat 21 22, mungkin dia tutup panel tengah, kanan tengah. Okey. Mana dalam surah Al-Buruj ayat 21 22 Allah mengatakan bal huwa Quranun bal huwa Quranun azim, bahkan dia adalah Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, pada lauh yang terpelihara, lauh mahfuz. So Allah sebut tentang Quran berada di lauh mahfuz. Tapi turun Al-Quran itu daripada lauh mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia, langit di mana para malaikat berada. Itu dalam surah Qadar, Dukhan, dan juga ayat Al-Baqarah yang kita sedang baca. Kemudian 23 tahun turun secara beransur-ansur ke atas hati Rasulullah SAW. Ini macam yang disebut dalam apa hadis Hakim tu, mana Ibn Abbas nyatakan dipisahkan Quran daripada zikr, itu lauh mahfuz, diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, lalu Jibril mula menurunkan kepada Nabi SAW secara beransur-ansur lepas tu. Faham mana ini antara dalil penjelasan supaya faham sikit. Nanti orang pening kepala. Kamu baca sekejap kata di lauh mahfuz, sekejap kata di malam qadar, malam diberkati, kemudian pada bulan Ramadan. Mana satu yang betul? Betul, jawapannya betul. Tapi pasal apa? Cara penurunan tadi. Pasal dipisahkan, pasal Jibril AS dan para malaikat seluruhnya tidak boleh menjenguk kepada lauh mahfuz. Tak boleh menjenguk pada lauh mahfuz. Sebab kenapa Jibril AS bila tanya kepada Rasulullah, beritahu aku tentang kiamat. Sebab Jibril tak tengok apa benda dalam lauh mahfuz, sebab tercatat dalam kiamat bila berlaku. Sebab kenapa Jibril tanya, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang kiamat. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lam as-sa'il. Tidaklah orang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kalau kau tak tahu, aku lagi tak tahu. Maksud dia, memang kita kata, kalau dia kata ada idea menyatakan Jibril lihat dalam lauh mahfuz, jawapan yang salah. Sebab tu kita kata diturunkan dahulu daripada lauh mahfuz, dipisahkan, kemudian turun ke Baitul Izzah. Dan dari Baitul Izzah diturunkan pula pada hati Rasulullah SAW selama 23 tahun. Jibril ulang alik bawa perkara berkenaan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Bermula dengan Iqra', berakhir dengan surah Al-Baqarah. Itu ayat yang kita baca itu apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu tentang satu hari kamu akan dikembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi kita bincangkan itu. Anyway, faham Ini konsep dia. Konsep berkenaan Quran tu, mana macam dia turun. Dan bila turun Rasulullah SAW pula, Rasulullah SAW lepas terima Al-Quran, baginda akan panggil para sahabat untuk salin Al-Quran tu. Dan sahabat-sahabat yang suruh menyalin Al-Quran ada dia dua hafalan. Ketika Nabi SAW hidup, ada 7 orang sahabat yang dikatakan Nabi SAW kata ambillah Quran daripada mereka. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari, hadis 4999, 5003, 5004, dalam hadis-hadis tu ada hadis yang menjelas kepada kita bagaimana Al-Quran dihafal secara keseluruhan oleh sebahagian para sahabat. Yang sahabat-sahabat tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqal, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Zaid bin As-Sakan, dan juga Abu Darda. 7 orang yang dikatakan ketika Rasulullah hidup, Rasulullah kata ambillah Quran daripada mereka. Jangan pelik lah yang kata macam, tapi Ali tak ada ke? Umar mana? Abu Bakar tak ada. Ini kita kata setiap para sahabat ada kelebihan masing-masing. Dan orang-orang ini yang Nabi SAW suruh para sahabat lain belajar Quran daripada mereka. Faham ini secara hafalan. Lepas Rasulullah dah terima Quran, maka ini orang yang hafal Quran daripada Rasulullah SAW secara direct lepas tu. Dan secara penulisan
Ada 42 orang kurang lah. Tapi yang ni kita tak usah tulis, tak apa. Kan kita tak larat nak salin Okey. Anyway, ini yang dikatakan sebagai macam mana para sahabat yang Nabi suruh supaya salin Al-Quran. Dan Zaid bin Thabit ini, yang dia lah yang disuruh oleh Abu Bakar supaya mengumpulkan Quran. Kan ketika datang hadis, ada orang tak faham hadis tu. Dia kata apa? Aku tak jumpa surah sekian kecuali pada orang sekian. Kertas tu, bukan kertas, tulisan tu. Pasal dia disuruh supaya kumpulkan apa yang ditulis pada zaman Rasulullah hidup. So bila dikumpulkan, dia jumpa semua tulisan kecuali satu je tak jumpa, atau 2 ayat tak jumpa, kecuali pada seorang je. Orang tu, salah seorang daripada orang ramai tadi, dia dapat ayat-ayat berkenaan. Yang lain semua mungkin dapat pada orang ni serentak. Tapi yang lain, yang tulisan ni hanya pada orang-orang tertentu saja. Maksudnya dikumpul tulisan, kertas-kertas, ada daripada pelepah tamar, daripada kulit-kulit binatang, daripada bahu unta, daripada blok tablet, bukan tablet iPad tu, tablet batu kan, ditulis di atasnya Al-Quran. So diorang gunakan itu untuk sebagai simpanan. So jadi Zaid bin Thabit kumpulkan daripada ramai-ramai tadi, dia kumpulkan satu mushaf. So lepas tu yang kita kata pengumpulan Quran dan seterusnya. Faham Dia cakap langsung macam tu. Jadi perbahasan yang timbul adalah berkenaan dengan macam mana Al-Quran Karim bukan lampul turun kepada Rasulullah SAW dalam malam Lailatul Qadar, atau dalam malam diberkati, atau pada bulan Ramadan dalam satu malam saja. Tapi lepas itu diturun secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW. Jadi dijawab oleh Ibn Abbas. Dia kata sesungguhnya dia adalah diturunkan Quran ni pada bulan Ramadan, pada malam Qadar, pada malam diberkati secara keseluruhan, jumlah wahidah. Kemudian diturun ke atas tempat-tempat tertentu, mawaqit nujum, mana tarikh tertentu, bulan tertentu, mengikut tertentu ni dengan tartil pada bulan-bulan yang dan hari-hari yang lain. Itu mengikut kejadian dan peristiwa yang datang pada Rasulullah SAW. Dalam tu ada ilmu yang mendahului segala-galanya. Jadi lepas tu Jibril bawakan ikut apa? Ikut occasion. Ada peristiwa berlaku, maka Jibril datangkan bawa ayat-ayat yang tertentu yang berdasar pada tajuk tersebut, yang memang dah siap ada untuk diturun kepada Rasulullah SAW. Lepas tu kita kata ilmu Allah Ta'ala mendahului segala-galanya. Bila diturunkan Quran tu secara keseluruhan di Baitul Izzah, kemudian turun pula lepas tu secara beransur untuk 23 tahun, dia sudah cukup, tak ada yang kurang. Semua cukup, betul-betul mengikuti apa yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Dan dia bukan pilih, Jibril datang arahan dia supaya dia bawa turun pada ayat ni, bawa turun. Dia bukan ikut suka hati dia je untuk turunkan, pilih mana satu. Macam ada orang kita seperasan, dia buat style Syiah. Dia pergi pegang Quran, kemudian dia buka, di sini perisai hidup aku. Dia buat macam tikam nombor, tahu? Tikam random, buka, baca. Kan duduk diam, zikir sikit, lepas tu buka Quran. Bukan macam tu cara dia. Kan, itu sebab kita suruh belajar dan bertanya, bukannya kita buat sendiri. Ada orang dia pergi ambil Quran tu, dia buat macam tu. Saya tengok. Ada yang dengar kan? Pernah dengar cerita ni? Dia buka Quran tu, dia randomly buka, atau semayang 2 rakaat dulu, kemudian buka. Kan ada kan? Ada siapa saran? Saya tahu siapa yang saran kerja macam ni. Tapi dalam hadis Nabi tak pernah ajar pun. Dalam hadis Nabi tak pernah ajar macam tu. Tapi orang ramai kita ni macam, saya tengok dalam satu video Syiah buat. Mula dia tu, yang kita ayatullah dan sebagainya tu, datangi oleh seorang perempuan, dia tanya sekian, mula tu pegang Quran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dia pak buka Quran. Ayat sekian. Dia terbagi ayat itu je, macam randomly, macam benda tu macam macam wahyu. Macam wahyu lah. Kalau tak silap Ustaz, perubatan Islam tu yang buat macam tu. Oh ya ke? Aku salah juga. Confirm salah. Kan nanti kan dia buka-buka, yas'alunaka anil mahid macam mana? Orang tu sakit perut, tiba-tiba yas'alunaka anil mahid. Mereka tanya kau tentang haid. Tak gila apa? Tak jangan panggil random kan. Pasal ayat tersebut tak kena. Kadang-kadang tak kena pun. Tapi dia kata tengok, macam ada kaitan. Mungkin perempuan tu sakit sembugut. Apa hal kan? Dia buka-buka Quran ni main baca, tak boleh. Pasal Quran tu datang ikut ada ayat berkaitan dengan tajuk bangsa-bangsa terdahulu. Kisah orang ceritakan, ada berkaitan tajuk masalah orang munafik. So kita tak boleh random dibuka dan juga terjun macam tu. Salah. Perbuatan kita buat macam tu memang masalah. Pasal dalam surah Madaniyah 30 surah, 17 dalam tu ada tentang orang munafik. Bayangkan. Jadi kalau kita buka-buka kan, orang tu sakit kena sawan, lepas tu kita pun baca tu, ni tentang orang munafik ni. Kawan tu munafik apanya? Jin dia munafik. Dia tukar pula. Itu salah, tak ada. Dia bukan random macam tu. Pasal memang Quran turun pada Rasulullah SAW tu sebenarnya aturan terkenal Allah Ta'ala. Memang diturun sekaligus, kemudian turun beransur-ansur ikut keperluan baginda Islam. Dan kita bukan macam tu. Baginda tunggu Al-Quran datang sampai Allah Ta'ala berikan, baru baginda bersampaikan balik.
Dia bukan datang kalau kehendak baginda. Lama dah kisah if, contohnya kisah pemohongan tentang Aisyah radhiyallahu anha dan surah An-Nur mana Nabi, kalau Nabi nakkan penyelesaian itu sendiri, Nabi sendiri cakap. Tapi Nabi tunggu arahan Allah Taala. Ada para sahabat yang tak hadir peperangan, 3 orang yang kata kami tak ada alasan. Rasul kata tunggu sampai Allah Taala turunkan ayat. Mana tunggu. Yang seorang tu menangis-nangis sampai nak buta mata. Dan dia ahli Badar. Tunggulah sampailah perintah Allah Taala datang dan memberi tahu apa yang berlaku sebenarnya. Bahkan mereka diampunkan. Yang 70 lagi yang menipu tu dimurkai Allah Taala. Dan sedangkan Nabi doa untuk mereka keampunan, tapi Allah Taala terbalikkan balik. Yang ini yang Nabi pasal mereka ni yang jujur, yang lain penipu. Yang lain tak pergi perang tu penipu. Dua orang ni jujur. So, secara tak langsung kita kata cara Al-Quran Karim turun ni, dia berdasar penantian Rasulullah SAW. Tunggu Allah Taala berikan, baru baginda sampaikan. Tapi dia dah ada dah dekat Baitul Izzah. Pasal Jibril tidak mengintai dalam Lauh Mahfuz. Kena faham Lauh Mahfuz ni hanya Allah Taala saya tahu apa isi kandungan dia. Tak ada siapa nak menyilap, menyingkap, melihat, membuka hijab tabir, tak ada. Atau tak buka siapa. Tak ada siapa diberikan perkara berkenaan. Faham Okey. Jadi turunkan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Ibn Mardawih dengan lafaz ini. Dan lafaz lain banyak lagi Okey. Dan diriwayatkan macam tadi kita tengok tadi Mustadrak Hakim dalam yang PowerPoint dia tu, Mustadrak Hakim, lafaz yang berlainan. Mana kita kata itu cara kalau orang tanya kita macam mana Quran turun dalam bulan Ramadan, Quran turun dalam malam Qadar, Quran turun dalam surah Dukhan, malam diberkati. Sedangkan Quran turun pada semua malam, ada malam, ada siang dan sebagainya. Maka macam mana kita nak fahamkan bahawa ayat 3 ayat berkenaan untuk turun sekaligus. Dan kemudian ayat yang lain untuk turun secara beransur-ansur. Faham? Okey. Yang mana Quran tadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk untuk manusia, penjelasan daripada petunjuk dan juga pembeza atau furqan beza antara hak dan batil. Ini adalah pujian bagi Al-Quran yang diturunkan Allah Taala sebagai petunjuk untuk hati-hati hamba, sekalian hamba di kalangan mereka yang beriman dengan Quran, percaya dengan Quran dan juga mengikuti Al-Quran. Siapa yang ada dalam diri iman dan kepercayaan dan juga keikutan pada Al-Quran, maka Quran itu akan menjadi petunjuk baginya. Bagi siapa yang tak nak ikut atau masih dalam diri ada doubt, keraguan dan sebagainya, Quran datang dia akan persoalkan. Dia bukan ikut, dia akan persoalkan. Kenapa? Dia tanya kenapa. Sedangkan kita tak boleh tanya kenapa, sebab macam kita bincangkan itu, macam dikatakan oleh Waqid bin Jarrah bila orang tanya pada dia berkenaan perbandingan hadis. Hadis bukan Quran, hadis. Mana hadis yang datang Nabi kata laisa minna. Man latal hudud, orang yang pukul-pukul pipi dan sebagainya bukan golongan kami. Mana tak redha dengan qadar kematian, maka orang tu bukan golongan kami. Satu lagi hadis Nabi kata laisa minna, bukan golongan kami, orang yang tak menghormati orang tua di kalangan kami. Tak menghormati orang tua pun sama. Jadi lelaki datang jumpa, dia kata apa signifikan dua ni? Pasal dua hadis ni berbeza. Satu berkenaan akidah, satu berkenaan akhlak. Okey, satu akidah, satu akhlak. Tapi macam mana Nabi boleh kata bukan golongan kami? So jadi lelaki tanya, Waqid bin Jarrah, guru Imam Syafi'i rahimahullah, diam. Kemudian dia angkat kepala, dia kata apa? Dari Allah ilmu. Dari Allah ilmu. Ke atas Rasul penyampaian. Ke atas kita apa? Kepatuhan. Penerimaan, qabul. Atas kita ni penerimaan saja, bukan kita datang mempersoalkan untuk argue. We are not supposed to argue berkenaan hukum Allah Ta'ala atau arahan Allah Ta'ala. Sebab ini beza dia. Kalau dalam kita kata bahasa benda itu datang dengan wahyu Allah Ta'ala, dan kita bukan datang dengan strategi, faham tak? Islam ini bukan strategi, Quran bukan strategi. Quran itu wahyu. Mana panduan Allah Ta'ala, Tuhan menjadikan alam ini, bukan datang dengan strategi. Tapi ada orang yang salah faham dengan apa? Quran ini strategi. Di mana strategi dekat situ? Di mana? Tak ada strategi. Lepas tu wahyu. Lepas tu bila Allah Ta'ala bagikan formula dalam tu untuk satu kebaikan, itulah dia jalan dia. Biarpun kita kaji macam mana sekalipun, dengan try and error, buat perangkaan, kita buat kaji selidik dan sebagainya, akhir jawapannya kembali pada wahyu tadi. Yang Nabi tak pernah buat kaji selidik pun. Zaman Nabi mungkin benda ni apply pada 500 orang, 1000 orang. Hukum tadi tu mungkin baru 100 orang, 1000 orang paling ramai pada Muhammad SAW hidup. Tapi bila lepas Rasulullah wafat, makin merebak dan sebagainya. Zaman kita sekarang puluhan juta, kan, even bilion manusia kena beramal dengan hukum Al-Quran. Sedangkan Al-Quran tu tadi turun pada mulanya di-apply pada kumpulan kecil saja. Dan kita tahu bahawa ikut akal manusia, undang-undang yang boleh untuk satu kumpulan kecil tak boleh diamal untuk kumpulan besar. Soalan betul tak? Mana benda trial and error, kan? Kita buat satu peraturan, tapi kita tak boleh buat benda tadi benda yang sama. Contoh macam kita boleh buat time budak-budak kecil kat sekolah asrama, kita buat curfew.
kan? Masuk pukul apa, tidur pukul apa, betul? Okey, lepas tu dah besar, boleh buat benda yang sama? Tak boleh. Pasal dah berubah suasana, berubah keadaan, berubah punya persekitaran, dan umur orang kita nak arahkan beza, maka undang-undang kena tukar. Saya kita kata, tapi dalam masa yang sama Al-Quran jadi macam tu je, fix. Sedangkan kita kata kalau orang fikir dengan logik, gunakan akal, dulu Rasulullah laksanakan undang-undang ini hanya pada jumlah manusia yang kecil. Ikut logik akalnya, sekarang kita dah lebih ramai, berbilang bangsa dan agama kononnya, maka kita perlu buang sikit lah, kena alternate sikit, kena improvise sikit, betul? Sebab apa? Nak menepati dengan kehendak semasa, maka keluarlah wasatiyah. Okey. Ini contoh lah, contoh, faham Ini contoh, maksudnya kita improvise. Pasal Islam ni tadi bukan untuk improvise, pasal dia datang dengan wahyu. Mana pusing mana pun kita akan jumpa solution terbaik. Solution terbaik takkan jumpa selain daripada solution Al-Quran. Itu sebab kenapa kita, pasal ia adalah wahyu. Macam Nabi SAW sendiri dikenali sebagai Rasulullah, bukan pakar peperangan, pakar pendidikan, pakar perundangan, bukan. Dan kenal baginda dengan gelaran pakar. Sebab baginda bukan pakar, baginda adalah apa? Utusan Allah Ta'ala, Abdullahi wa Rasuluhu. Itu yang Imam Waqid bin Jarrah kata, daripada Allah pengetahuan, ke atas Rasul apa? Penyampaian, ke atas kita penerimaan. Tak ada lebih, nothing more than that. Pasal kita ni menumpang. Ini hotel kata tak boleh masuk durian, kan kita nak kata apa? Dia pun kita tak suka, tapi kita kena ikut. Dia kata jangan pakai baju jubah ke baju cotton macam ni kan, terjun masuk ni, atau pakai blanket mandi swimming pool. Lepas tu dia halau keluar. Kita kata saya bayar lah, betul? Tapi dia kata kami tuan pemilik tempat, so kami kata jangan pakai. Kita nak argue, kita menang tak? Regulation dia tulis macam mana dan sebagainya, kita kena ikut. Pasal kita hanya penumpang. So dia alam Allah Ta'ala ni, kita penumpang, so terimalah. Tapi ada orang argue, meaning dia tak faham ni konsep apa orang penumpang ni. Dia tak faham konsep berkenaan dengan wahyu dan juga bagaimana Al-Quran itu hidayah. Kalau orang tu tak boleh terima, dia tak ada masalah, Al-Quran dia datang dan dia tak akan dapat hidayah. Dia akan still argue dan sebagainya. Pasal ikut dari kepala dia limited. Macam budak kecil tanya kita soalan, kenapa nak kena masak pukul sekian? Kenapa kena sekian? Kita atas kita macam diamlah kan? Kita marah budak tu. Sebenarnya budak tu argue dengan kita, tak apa. Kita dengan Allah Ta'ala tak boleh. Yang kita kata, tapi budak tak boleh argue kita tak boleh argue Allah Ta'ala. Budak boleh argue, kita boleh argue Allah Ta'ala, tak boleh. Pasal beza dia adalah kita ni hamba, Allah Ta'ala adalah Tuhan. Tu beza dia. Jaga, jangan silap faham. Jadi dan bila kata Al-Quran ni petunjuk untuk manusia, itu yang bagi hati-hati hamba-hamba yang di kalangan mereka beriman dengannya, percaya terhadapnya, juga mengikutinya. Dan juga penjelasan bayinat, bukti-bukti, keterangan-keterangan, iaitu dalil-dalil dan hujah-hujah yang nyata lagi terang, yang tu lagi terang, lagi jelas bagi siapa yang memahaminya dan mengamatinya, yang menunjukkan kepada kesahihan apa yang datang dibawa olehnya daripada petunjuk yang menafikan terhadap kesesatan. Siapa belajar betul-betul, dia akan dapati bahawa Quran itu sendiri petunjuk bahawa dia adalah benar. Mana bila kita tengok dalam Quran ni, kita nakkan bukti dia benar. Macam ni, bila kita kata barang ni kita beli, okey, dekat barang ni apa penunjukan barang kita milik kita? Katakanlah tak ada, tak tulis apa nama kat sini. So kita kata surat pembelian, resit pembelian tu. Maksud dia bukti pembelian bukan benda ni. Ini barang yang dibeli. Bukti pembelian adalah benda yang berasingan. Maksud dia bukti benda luar. Betul? Okey, apa benda kita dan dunia ni macam tu. Tapi Al-Quran Al-Karim tak macam tu. Al-Quran dia benar, bukti dia benar dalam tu sendiri. Dalam Quran itu sendiri ada bukti dia. Contoh macam dalam surah An-Nisa ayat 166. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Lakinillah. Tapi kalau manusia tak nak percaya, tak nak beriman kepada Muhammad, biarkan. Mana kau sudah untuk menyampaikan saja. Kalau mereka tak nak beriman, biarkan. Lakinillah, tapi Allah lah, yashhadu bima anzala ilaik, menjadi saksi apa yang turun kepadamu. Allah Ta'ala kata penyaksian dia Allah Ta'ala yang jadi saksi. Ini problem ni, kita tak tanya Allah Ta'ala direct. Tapi cara dia macam mana? Allah Ta'ala kata anzalahu biilmih, dia turunkan Quran itu dengan ilmunya. Maksudnya Quran tu ada ilmu Allah dalam tu. So siapa nak test Quran, test ilmu dah ada dalam tu. Ada bidang pendidikan ke, bidang ketenteraan ke, bidang psikologi ke, bidang perubatan ke, bidang embryologi ke, bidang kejadian manusia, bidang ambil. Boleh try test.
Siapa nak cuba test, test. Dan memang kita kata benda telah berlaku berkali-kali. Datang seorang, datang dua orang, datang tiga orang, datang ramai dari orang bukan Islam sendiri yang cuba untuk mengkaji Al-Quran. Tengok di mana, last sekali dia akan percaya Quran itu benar. Sedangkan dia ni adalah orang contoh macam Maurice Bucaille yang sekarang buku The Bible, Quran and Science. Dia belajar Quran sebenarnya bukan kerana suka Quran. Dia pakar bedah. Dia adalah orang yang bedah mayat Fir'aun. Diberikan satu keistimewaan ketika mayat Fir'aun ditemui di Mesir tahun 70-an dahulu, dibawa mayat tadi ke Perancis untuk dibedah siasat dan sebagainya, untuk dikaji atau dan di-preserve balik, dibawa ke Perancis. Dan dia adalah doktor yang bedah mayat berkenaan, diberikan keutamaan. Tapi bila dikaji Al-Quran, sebenarnya bukan kerana suka Quran. Dia kaji Quran nak cari kesalahan Al-Quran sebenarnya. Pasal dia pelik. Umat Islam ni adalah bangsa kat dunia ni yang masih berpegang dengan agama dia. Walaupun kita kata dah turun 1400 tahun dahulu, Kristian dah tinggal agama, semua bangsa tinggalkan dah agama masing-masing. Even argument yang paling kecil pun orang akan tak boleh ikut. Benda yang paling kecil, contoh dalam Buddhism kan, bila kita nak apply berkenaan tak kahwin kan, duduk tak bekerja untuk cari makan dan rezeki, benda tak relevan. Ataupun macam papacy ataupun priesthood kan, mana tidak berkahwin dan sebagainya, pun tak relevan. Sebab kadang sekali benda pengakhiran dia jadi jadi macam-macam lah, pencabulan dekat kanak dan sebagainya, padri kerana tak kahwin dan sebagainya. Benda ni kita kata secara asasnya menunjukkan bahawa agama tu tadi bukan penyelesaian. Ajaran mereka buat bukan penyelesaian, bukan bawa pada agama dunia ni jadi baik. Faham tak? Jadi secara tak langsung, macam kalau Hinduism ada kasta. Kasta kan, dia ada kasta Brahmin lah, ada kasta Padiyar dan sebagainya. Kasta-kasta tadi adalah benda tak boleh ada kan. Sampai sekarang ni kita mula musnahkan kasta tadi. Even though kat sana masih lagi ada benda berkenaan. Dah tak boleh buang kasta tadi, darah keturunan mana dan sebagainya. Yang mana kita kata benda tak boleh apply. Pengetahuan tadi atau ilmu macam tu, semua agama anuti, semua dunia ni anuti pahaman itu, apa jadi? Jahanam dunia. Masa sekarang ni semua agama dunia sedang musnah. Bila zaman sains teknologi, semua jatuh. Tiba-tiba Islam umat dia masih lagi sibuk. Yang pakai tudung makin pakai tudung, makin banyak artis-artis pakai tudung sekarang ni kan, semua macam macam hype kan. Semua pakai tudung, Ayu dan sebagainya lah. Okey, bagus pakai tudung, tapi bukan suruh pakai tudung lepas tu duduk depan kamera lagi. Saya tak suka seksi. Bukan itu cara dia. Tahu tak? Tak senonoh betul. Katakan tinggalkanlah alam tadi. Anda nak dia actually bila orang tu bertaubat, dia kena tinggalkan ruang tempat di mana dia masuk dulu. Alam glamour, alam lakonan, tinggalkan. Lepas tu syarat pertama yang dia letakkan oleh seorang lelaki, kan dia bunuh semua orang. Bila dia nak bertaubat, kan Nabi cerita kenapa orang alim tu kata pada dia, engkau taubat masih lagi ada, tapi engkau kena tinggalkan orang kampung asal engkau. Pasal kampung asal engkau tu tempat orang tempat orang jahat. Pergilah ke kampung satu lagi, tempat orang baik, yang mana kau beribadat dengan mereka, taubat di situ. Mana disuruhkan itu signifikan arahan. Bila nak bertaubat, tinggalkanlah environment tadi. Ini masih glamour lagi, nak vogue lagi dan sebagainya. Apa hal? Kan? Tak faham, saya tak faham kenapa kalau orang tu nak bertaubat. Dan bahkan banyak orang bertaubat macam itu, saya akan gagal. 4 tahun lepas tu, togel balik. Kan, togel balik. Lepas tu nyanyi lagi, gelik-gelik lagi atas pentas. Apa pasal? Kan, faham tak? Pasal environment tadi tak boleh, memang tak dibenarkan. Itu cara untuk bertaubat yang sebenar. Itulah Islam, kita kata Islam ni adalah agama paling strict, tapi banyak orang yang ikut. Pelik kan, pergi Eropah pun even orang-orang Perancis ke dan sebagainya masuk Islam, diorang dahsyat pegang kan dalam syahadah baru ni kan, channel televisyen tunjukkan diorang kat sana. Dahsyat, malu kita. Ada yang orang tu pun yang sedang tu perempuan kan, ibu tunggal. Dia kahwin dengan orang Tunisia, diceraikan oleh suami dia. Tapi dia pegang Islam sampai kan betul-betul dia buat pernah berempat, tapi dia buat charity. Carikan makanan dan sebagainya bagi para Islam lain. Dia buat benda berkenaan. Dahsyat. Dan kita kata dia pegang benda tadi, dia kata ajar orang balik semayang. Ada even actually refugee daripada Iraq yang datang tu ada separuh tak semayang pun. Dia datang bawa makanan dan sebagainya. Dia ni kan balik supaya diorang diorang balik pada Islam. Ajarkan solat balik. Sampai kan separuh daripada orang Arab kata apa? Kami terima Islam, kami lahir dengan Islam, tapi yang ajar kami Islam adalah orang yang bukan Islam asalnya. Faham tak? Maksud dia ada ruang di situ. Maksud dia kita kata dahsyatnya. Buat Islam yang paling dahsyat. Sebab kenapa bila siapa nak mengkaji Islam, dia tengok pada buku tu, buku kitab kita. Kaji saja dia akan masalah. Dia nak burukkan dia akan masalah. Itu sebab kenapa dia akan cuba cerita bohong-bohong, cerita sejarah lah, cerita sekian. Dia tak tahu sejarah Islam pun, tiba-tiba Islam disebarkan dengan pedang. Itu pedang apa yang sampai ke Afrika? Pedang apa yang sampai ke tanah Melayu? Siapa orang Melayu masuk Islam dengan pedang? Angkat tangan. Kan? Orang Yaman masuk Islam, pedang mana? Ada pedang? Tak ada pun. Sekarang ni Eropah masuk Islam, ada bawa pedang.
masuk Islam sebab kau tak akan tikam perut gitu. Yang dia sampai Perancis terpaksa mengharamkan pakai niqab dan sebagainya. Tudung di sekolah diharamkan. Sebab apa? Sebab makin ramai. Mana Islam jadi agama popular. Mana siapa yang tak masuk Islam adalah apa dianggap kolot. Kerana apa? Berpegang dengan faham-faham pelik. Adapun Islam datang sebagai agama yang versatile, yang paling terkini difahami oleh mereka. Itu sebab kenapa diorang pening sebab punca sebab kitab tadi. Yang kita kata kalau kitab lain letakkan untuk test gagal. Tapi salah Islam diletak untuk test, dia akan apa? Sentiasa menang. Sentiasa di atas. Itu sebab kenapa setiap orang yang datang belajar Quran, dia akan balik pada keputusan Quran itu daripada Allah Ta'ala, bukan di kalangan manusia. Tak boleh. Mustahil dari kalangan manusia. Sebab kenapa Allah Ta'ala kata wa bayyinatin minal huda. Mana Quran ini petunjuk untuk manusia dan keterangan bagi petunjuk. Dalam tu ada keterangan dia sendiri, bukti-bukti bahawa dia benar daripada Allah Ta'ala dan menafikan kesesatan. Dan juga menunjukkan dan petunjuk bagi orang yang apa? Yang bercanggahan, yang terseleweng kepada penyelewengan. Dan juga wa furqan, pembeza di antara hak dengan batil, halal dan haram. Hak batil, halal dan haram. Dan sebenarnya telah diriwayatkan daripada sebahagian salafus salih bahawa mereka memakruhkan daripada berkata syahrul makruh menyebut Ramadan saja, kena sebut syahrul Ramadan. Pasal dalam ayat ni syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Ada kata tak boleh sebut Ramadan saja, kena sebut syahrul Ramadan. Okey. Dan Ibnu Abbas sendiri telah membuat rukhsah ataupun dia buat kelonggaran untuk membolehkan perkara tersebut. Namun begitu sebenarnya dalil hadis Nabi SAW telah datang menunjukkan bahawa sebut Ramadan saja boleh. Bila Nabi kata apa? Man shoma Ramadan. Barang siapa puasa Ramadan. Nabi tak kata puasa bulan Ramadan. Menunjukkan bahawa sebut Ramadan saja sudah memadai. Tak menjadi masalah, tak makruh pun. Tidak makruh pun kata makruh Ramadan je. You tak puasa Ramadan tak? Jangan sebut puasa Ramadan, jangan sebut puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Tak ada. Benda tak pernah datang. Cuma pernah difahami oleh sebahagian para ulama berdasarkan ayat Quran ni. Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Ada di kalangan mereka menyatakan perlu disebut syahrul Ramadan, bukan Ramadan saja. Tapi hadis Nabi SAW dalam Bukhari Muslim menunjukkan bahawa lafaz Ramadan sahaja tak memadai, tak mengapa, boleh. Tak mengapa dan juga boleh kerana Nabi sebut man shoma Ramadan atau man qama Ramadan. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Barang siapa puasa Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan. Faham okey. Dan firman Allah Ta'ala lepas tu, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang menyaksikan dengan kamu ni akan bulan berkenaan, maka hendaklah berpuasa bulan tersebut. Ini adalah kewajipan perkara yang mewajibkan secara pasti ke atas siapa-siapa yang menyaksikan permulaan bulan haram, bulan-bulan Ramadan tu. Dan itu dalam keadaan dia mukim dalam sebuah negeri ketika masuknya bulan Ramadan dan dia sihat tubuh badan, bahawa dia hendaklah dia berpuasa, tak boleh tidak. Tak boleh dua orang lain, dia kena puasa juga. Okey? Maksudnya dia masuk bulan Ramadan, dia bukan seorang musafir dan dia bukan seorang yang sakit, maka dia wajib berpuasa, tak boleh tidak. Tak ada lagi datang hukum yang asal tiba, siapa rasa nak puasa, puasa, siapa tak nak puasa, bayar. Tak ada dah. Tidak lagi datang keadaan tersebut. Itu adalah keadaan kedua dalam Islam, di mana dibenarkan untuk orang tu bayar saja, tak bayar puasa. Tapi lepas datang ayat ni, faman syahidu minkum syahra falyasumhu, barang siapa menyaksikan dengan kamu akan bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa mempuasakan akannya. Maksud dia wajib, tak boleh lari dah. Dan menasahkan ayat ini ke pembolehan yang kita bincangkan dahulu dalam ayat yang ke-31 184, di mana dalam ayat berkenaan kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi siapa yang mampu untuk puasa tadi, tak nak berpuasa, maka fidyah bayar untuk untuk fakir miskin. Maka ayat ini menafikan hukum tadi berjalan lagi. Stop. Tak ada dah. Tidak lagi dibenarkan untuk siapa berbuka puasa suka hati. Okey? Bagi siapa yang sihat, mukim, untuk berbuka dan membayar fidyah dengan beri makan seorang miskin bagi setiap hari. Sebenarnya telah nyata perbincangan kita yang lalu. Dan oleh kerana ditetapkan puasa itu telah menjadi pasti, okey, disebut di sini, diulang sekali lagi kelonggaran bagi orang yang sakit dan musafir dalam berbuka. Orang sakit, orang musafir boleh berbuka dengan syarat digantikan semula. Allah kata wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun musafir dalam keadaan perjalanan, maka hendaklah menggantikan pada hari-hari yang lain. Maksud dia barang siapa yang ada pada dirinya penyakit pada badan dia yang menyusahkan dia daripada berpuasa, dan dia maksud dia sakit tadi, sakit yang sementara,
Okey, sakit sementara yang tidak boleh, yang boleh baik dan ada harapan untuk baik, demam ke, okey, demam ke, sakit perut ke, gastrik ke dan sebagainya, buka puasa tak ada hal. Okey, okey, ataupun penyakit dia menyakiti dia, okay, darah dia keluar banyak sangat, dia aksiden dan sebagainya kan, perlu makan antibiotik lah, perlu makan apa, ubat-ubat tahan sakit dan sebagainya. Okey, maka dalam keadaan tersebut, ataupun dia orang yang musafir, atau musafir itu dalam keadaan bermusafir, maka untuk mereka ni yang sakit ataupun yang musafir ni boleh untuk dia berbuka. Dan apabila dia berbuka, wajib ke atasnya untuk mengulang semula apa yang dia berbuka pada dalam musafir atau dalam sakit tadi pada hari-hari yang lain dengan gantikan. Wajib ganti, tak ada siapa kata tak wajib ganti. Buka tak apa, tapi jangan tanpa sebab. Kalau dengan sebab yang munasabah, berbuka tak mengapa, dibenarkan. Dan sebab yang disebut dalam Quran dua, sakit musafir. Tak ada macam boring. Boring tak ada boring lah, I rasa kan kita ganti hari lain je lah. Tak ada. Orang yang macam ni, dia puasa 1000 bulan pun takkan boleh ganti sehari yang dia puasa. Dia berbuka. Itu tak, jangan buat langsung. Mana maksud dia berbuka kerana sebab yang munasabah. Yang munasabah disebut Al-Quran adalah dua perkara tadi. Itu sakit atau musafir. Sakit yang kita kata kalau dia puasa dia bertambah sakit, atau dia tak boleh tahan sakit, maka dia kena buka dan buka, tak ada masalah. Atau musafir yang letih sangat dan sebagainya, tak darat dia nak buka puasa dan dia rasa nak berbuka kerana musafir. Musafir tak kira orang tu naik kapal terbang ke, naik kereta laju ke, kereta perlahan ke, tak kisah. Yang penting dia musafir, maka dia layak untuk berbuka. Ya. Kalau musafir tu sebelum keluar kita dah tak puasa tu, dalam perjalanan baru. Nanti saya terang. Ada cerita dia. Okey. Dia kat sini ada tajuk dia pasal para ulama bercanggahan pendapat. Macam Ibn Hazm Az-Zahiri, dia bukan setakat ketika nak keluar. Dia kata apa? Dia kata ketika mana masuk Ramadan tu, kalau dia kata sebelum Ramadan dia tak musafir, tengah-tengah Ramadan musafir, tak boleh buka. Ini yang pelik, nanti kita terangkan. Jadi ni sikit Dia sebenarnya memang kita kata orang tu, kalau kita kata dia dapat title musafir lepas keluar pekan. Di rumah dia tak keluar musafir lagi, tengah-tengah golek-golek kat rumah, tengah packing barang, you are not called as a traveller. Kan traveller kena keluar dulu, duduk rumah. I'm a travelling. Travelling apa ni kau duduk rumah kau? Tak pening kepala kan? Dia pelik. Macam orang yang kadang-kadang dia kata fatwa membolehkan untuk solat pasar dalam rumah sendiri. Saya dengar fatwa yang datang. Dan sebenarnya perbuatan tadi bukan daripada Nabi SAW, daripada sebahagian tabi'in. Disebut dalam riwayat yang datang daripada tabi'in tertentu. Dia buat benda berkenaan depan orang-orang yang bertanya pada dia. Dia solat kat rumah, kemudian baru dia keluar. Perbuatan tadi itu kita kata bertentangan dengan jumhur para ulama. Jangan ambil yang pelik macam ni, kan? You are not called a traveller. Bila dapat title traveller tadi, dah start. Dan biasa Nabi SAW dapat title tu bila lepas keluar pekan. Mana perumahan orang ramai dah keluar, dia kalau kawasan sendiri start lah. Makan minum start di situ, tak ada masalah. Ataupun mula pasar semayang start daripada luar, daripada pekan kita, luar daripada kawasan Qaryah kita. Macam sini Taman Tun kan, keluar Taman Tun pergi bandar utama, start dari situ semayang lah. Sungai Buloh ke semayang lah. Pun pendek semayang, tak ada masalah. Buka puasa lah, tak ada masalah. Zaman kita sekarang ni orang tak nak buka puasa, Alhamdulillah kan. Tak ada masalah. Puasa tu orang akan dayakan juga walaupun musafir. Tapi yang kita nak faham sekarang, title atau kelonggaran tadi hanya berlaku bila anda bertitle sebagai musafir, bukan anda baru packing barang. Packing barang kat rumah kan, guling-guling-guling, dengan ikon, I tengah musafir ni, betul dia buka makan, melentak depan televisyen kan. Itu kau ajar nama dia. Tahu tak? Salah faham. Maksud dia dapatkan title musafir dahulu. Anda bergelar musafir bila mana apa? Bila anda keluar. Selagi tak keluar, anda tak panggil lagi sebagai orang musafir. Faham? Jelas? Kalau ikutkan dunia ni, sebab kita musafir, nak pergi ke kubur semua sekali. Kan semua kita adalah musafir, tapi tak boleh buka puasa. Kenapa buka puasa? Saya sedang perjalanan kepada kematian. Itu nama dia banggang. Faham tak? Salah faham. Jadi maksud dia orang musafir dan juga orang sakit boleh berbuka dengan syarat boleh kena ganti balik berdasar pada Al-Quran tadi. Jadi maksud dia ganti balik semula apa yang dia tinggalkan pada hari-hari berkenaan. Dan Allah Ta'ala nyatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala kendaki untuk kamu ni apa? Kesenangan. Dan dia tidak kendaki untuk kamu ni apa? Kepayahan. Itu maksud dia dilonggarkan untuk kamu dalam berbuka pada keadaan sakit dan keadaan musafir ni. Sedangkan dia wajib dalam hak setiap orang mukim yang juga sahih. Okey? Sebagai apa? Pemudahan bagi atas kamu dan juga rahmat bagi kamu. Dan di sini ada masalah yang berikut. Ada masalah berkenaan tajuk ni. Pertama, telah berpendapat satu kumpulan daripada golongan salaf mana ada sebagian sahabat tabi'in dia berpendapat bahawa seorang yang mukim tu kalau orang tu mukim pada awal bulan, mana pada awal Zulhijjah awal Sya'ban dia mukim. Okey, dan awal bulan Ramadan dia mukim. Tiba-tiba
tengah-tengah Ramadan dia kena musafir. Di tengah-tengah Ramadan. Tidak boleh untuk dia berbuka dengan sekeuzuran musafir. Kan? Dan ini pendapat sebenarnya, pendapat dan ini adalah pendapat Syekh Ibn Katsir kata pendapat yang pelik. Okay? Dinukilkan pendapat ini oleh Ibn Hazm dalam kitab dia Muhalla daripada sekumpulan di kalangan para sahabat dan tabi'in. Pada apa yang dihikayatkan pada mereka ni ada, kita kena cek balik. Wallahu alam, kata Ibn Katsir, mungkin Ibn Hazm nukilkan, dan begitu kena cek balik nukilan tadi, kerana ini amat bertentangan dengan keadaan. Kerana telah sabit dalam sunnah Nabi SAW bahawa Rasulullah SAW keluar pada bulan Ramadan untuk berperang pada penaklukan Mekah. Nabi dia berjalan sampai di tempat Kadid, kemudian Nabi berbuka di situ. Maksudnya Nabi berjalan, Nabi berbuka di tengah-tengah bulan Ramadan. Dan bagi dia menyuruh orang ramai supaya apa? Berbuka. Dan dia dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dikeluarkan dan kitab yang sahih mana dikeluarkan oleh kitab yang sahih dan kitab sahih. Okey. Mana Bukhari Muslim keluarkan hadis ni. Maksud bagi Nabi SAW dalam bulan Ramadan, awal Ramadan Nabi puasa, tengah-tengah Ramadan tu kebetulan untuk berperang menakluk Mekah, Nabi berbuka puasa. Nabi suruh ramai berbuka. Perlukan tenaga, Nabi suruh orang berbuka. Maksudnya tak ada masalah kemakruh dan sebagainya. Kan? Ini kadang-kadang saya dengar ada orang kata apa? Kalau orang tu nak musafir, kemudian hari Jumaat, jangan keluar kalau hari Jumaat. Kalau dia kata dia keluar tu lepas siang, maka dia tak boleh tu, kena wajib sembahyang Jumaat. Macam-macam pelik dan sebagainya. Itu benda mendatang. Bukan masalah benda dia suka nak macam berpuasa, tapi tengah berpuasa boleh berbuka. Apa masalah dia? Memang tak boleh orang tu meletakkan hukum berdasar pada akal. Logik dia kalau tak macam tak kan tu. Kalau Nabi ada buat, dan kita buat macam Nabi buat. Kalau Nabi SAW berbuka di tengah-tengah Ramadan tanpa masalah, so tak ada timbul tajuk untuk kita mengatakan perlu orang tadi daripada awal kan, daripada awal Ramadan tadi musafir tak apa. Kalau tengah-tengah Ramadan musafir tak boleh buka puasa. Ini pendapat yang pelik, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu pendapat pertama. Kedua, telah berpendapat sekumpulan yang lain di kalangan para sahabat dan tabi'in kepada wajib berbuka ketika musafir. Pasal Allah kata apa? Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun, maka ganti ulang pada hari-hari yang lain. Maksud soalan macam disuruh oleh ayat tersebut wajib berbuka. Kalau musafir wajib berbuka. Ini tajuk macam orang kata apa? Kalau solat dalam keadaan musafir wajib qasar. Tak qasar tak boleh. Dan sebagainya. Benda-benda tersebut ini adalah arahan perkara pelik. Memang kita kata itu adalah keronggaran Allah Taala berikan. Siapa nak ambil, siapa tak nak ambil tak ada masalah. Itu kena faham Maksudnya kita kata berbuka tu adalah kelonggaran, bukan wajib sebenarnya. Dan jumhur para ulama berpendapat dengan apa? Kata bahawa perintah itu adalah pilihan, bukannya dengan apa? Perintah yang pasti. Bukan maksud dia fa'iddatun min ayyamin ukhra, wajib mereka, bukan wajib, maka boleh mereka untuk berbuka dan juga menggantikan pada hari yang lain. Bukannya maksud dia bila dia sakit ataupun dia musafir saja terus kena berbuka wajib, tak wajib berbuka. Tapi ada sebahagian para sahabat dan tabi'in yang berpendapat wajib. Ini berdasar pada fatwa mereka. Tapi kita kata dalam bentuk tadi, Nabi sendiri pun tak pernah larang. Dan bahkan dahulunya para sahabat Nabi SAW keluar bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Okay? Berkata para sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Ada dengan kami yang berpuasa, ada dengan kami yang berbuka. Tidak mengaibkan orang yang berpuasa daripada orang yang berbuka. Tak ada katanya, "Puan kau buka? Kan bau sikit je, tak malu ke?" Tak ada. Dan juga tidak juga orang yang berbuka mengaibkan orang yang berpuasa. Maksudnya tak ada siapa yang mengaibkan sesiapa satu sama lain. Mana masing-masing pilih ikut apa yang dia suka. Tak ada siapa katanya apa lebih baik. Apa lebih baik tadi berdasar pada keadaan. Kalau sekiranya tenaga diperlukan pada waktu tersebut, macam Nabi sendiri, Nabi arahkan orang berbuka. Kalau tenaga diperlukan, wajib berbuka. Nabi suruh, maka kena buat. Tapi kadang kata tak perlu, waktu tu tak perlukan tenaga yang banyak, tak mengapa mereka lemah sikit, kan, tak menjadi masalah. Tapi kalau kata ketika Nabi arahkan berbuka, maka itu wajib. Faham tak? Dia kena bezakan sikit. Jadi kalau sekiranya berbuka itu adalah wajib, dan saya para sahabat, saya baginda SAW akan tidak menyetujui terhadap para sahabat berpuasa kalau berbuka itu wajib. Ini sedangkan ketika keluar bersama Rasulullah, ada orang yang berpuasa. Even Nabi nak tunjukkan boleh tak boleh, tapi Nabi minum depan orang. Nak tunjukkan bahawa suruh sarankan berbuka, sengaja Nabi ambil air, minum depan orang. Orang ni ada berbuka, ada berpuasa. Tapi Nabi nak tunjukkan orang Nabi tak berpuasa, Nabi ambil air, minum depan orang. Nak tunjukkan bahawa boleh berbuka. Habis pada mereka tak buka lagi. The first day, second day tak. The third day Nabi nampak mereka dah mula lemah dan juga perlukan pada tenaga, Nabi suruh berbuka. Itu ada itu dalam hadis yang sahih. Mana Nabi tidak tadi, dan bahkan sabit
Jadi kalau dan dia kata bahkan sabit perbuatan Rasulullah SAW buat baginda dalam keadaan macam ni, kadang-kadang baginda berpuasa. Ada masa Nabi buka, ada masa Nabi berpuasa. Dan kerana sabit dalam dua kitab sahihain, Bukhari Muslim, daripada Abu Darda, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Okey, dalam satu hari yang panas sangat, dia kata. Sehingga kan seorang dengan kami ini akan letakkan tangan dia ketika nak solat tu, dia akan letakkan tangan dia di lantai, di tanah. Dia sujud atas tangan dia sendiri. Panas sangat, tak tahan, dia sujud atas tangan dia. Daripada sebab kepanasan yang berlampau. Dan tidak ada seorang pun dengan kami ini yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah ibn Ruwahah. Ni kata-kata siapa? Kata-kata Abu Darda dalam Bukhari Muslim. Mana hari tersebut cukup panas, semua orang berbuka, panas sangat, semua orang tak boleh solat mayang dan juga letakkan tangan untuk sujud. Tapi Abu Darda dan juga Abdullah bin Ruwahah dan juga Rasulullah SAW adalah orang yang berpuasa. Maksudnya Nabi ada hari yang Nabi buka, ada hari Nabi berpuasa. Menunjukkan benda tu ada atas pilihan, bukannya wajib berbuka. So kalau dia kata wajib berbuka, dalil hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa ia adalah salah. Tak kena. Faham? Okey. Ketiga, berpendapat sekumpulan di kalangan para ulama, bahawa dan di kalangan mereka ni adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Okey. Berpendapat di kalangan mereka ni bahawa berpuasa pada dalam keadaan musafir tu adalah lebih afdal daripada berbuka. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu, kita kat Malaysia ni, kita nampak orang ramai kan, bila musafir RNR ke, kalau nampak orang makan, gila ke makan? Padahal orang tu musafir, dia boleh makan. Islam halalkan dia makan. Jangan bagi alasan kata, ni sekarang mudah je, boleh berhenti kalau letih. Kenapa nak kena buka puasa? Tak malu ke? Tak, memang boleh buka puasa, apa masalah dia? Dan kerana musafir, tadi dia boleh puasa, dia benarkan dia buka puasa. Tapi, yelah, kerana berpegang, Tok Guru kata, afdalnya dia berpuasa, ada itu tajuk dia. Afdalnya, okey. Kerana apa? Perbuatan Nabi SAW dahulu, betul Nabi SAW berbuka ketika musafir, tapi ada juga Nabi berpuasa ketika musafir. Okey. Bahkan ada dekat mereka ni yang mengatakan bahawa berbuka lebih afdal. Bukan berpuasa lebih afdal, berbuka lebih afdal. Pasal Nabi banyak kerana mengambil daripada rukhsah, kelonggaran. Dan telah sabit daripada Rasulullah SAW bahawa baginda ditanya berkenaan berpuasa ketika musafir. Maka Nabi baginda bersabda, barang siapa berbuka, man aftara fahasanun, barang siapa berbuka mau ia, maka ialah baik. Wa man shama fala junaha alaih, barang siapa yang barang siapa yang berbuka, ia adalah baik. Barang siapa yang berpuasa, maka la junaha alaih, tiada kesalahan ke atasnya. Itulah lafaz hadis Nabi dalam datang dalam Sahih Muslim 1370 okey, daripada Hamzah bin Amr al-Aslami. Okey, sabit dengan makna dekat situ. Maksudnya Nabi benarkan mereka nak buka-buka, nak puasa-puasa, tak ada masalah. Tapi lafaz dari Nabi untuk berbuka tadi lebih baik. Berpuasa tadi tak salah. Faham tak? Baik dengan tak salah. So orang kata tak baik tu lebih elok daripada tak salah. Betul tak? Okey. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Hendaklah kamu mengambil kelonggaran Allah Ta'ala. Okay, kelonggaran Allah Ta'ala yang diberikan kelonggaran ke atas untuk kamu. Untuk kamu, Allah Ta'ala berikan untuk kamu kelonggaran, maka ambillah kelonggaran itu. Okay, ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama kata puasa lagi afdal, pendapat kedua kata buka lagi afdal. Okay, berkata oleh satu kumpulan lain, kedua-dua keadaan berbuka dan berpuasa tadi adalah sama sahaja. Okay, kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau berkata, Ya Rasulullah, inni kathirus siyam, aku ni seorang yang banyak berpuasa. Afa asumu fis safar, adakah boleh aku berpuasa dalam musafir? Faqala, baginda pun bersabda, in syi'ta fasum, kalau kau nak kau puasalah. Wa in syi'ta fa'aftir, kalau kau nak kau berbukalah. Dan ni hadis dalam sahihain, maksudnya Nabi berikan kelonggaran sama banyak. Dan dikatakan juga sekiranya berpayah, orang tu berat ke atasnya puasa tu menyebabkan mata dia buntang ke, mata putih je naik kan? Mata putih je kan, puasa kenapa puasa kan. Okay, lepas tu grumpy lah, gila. Jadi dia musafir dengan keletihan tadi tu yang berlaku, lalu dia menyebabkan dia hilang arah, tak nampak jalan. Maka apa? Kalau berat ke atasnya puasa, maka apa? Afdal dia berbukalah. Kerana hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW telah melihat seorang lelaki yang zulzila alaihi, mana orang tu dah mula dipayungi oleh orang ramai, dia pergi kerumuni. Nabi kata, man hadha? Apa ni? Nabi kata, qalu shaimun, dia ni orang berpuasa. Nabi kata, para sahabat kata dia ni orang berpuasa. Kenapa dia macam ni? Orang ni jadi macam tumbang, jatuh dan sebagainya. Para sahabat kata berpuasa.
Faqala, Nabi bersabda, laisa minal birri siyam fis safar, bukanlah daripada kebaikan berpuasa dalam musafir. Pada lelaki tu pengsan macam tu, Nabi pun lafazkan macam tu. Sedangkan daripada maksud yang sama, bila ada sahabat lain yang bertanya, Nabi kata, puasalah kalau kau nak, bukulah kalau kau nak. Tapi bila Nabi nampak ada yang pengsan jatuh macam tu, Nabi kata apa? Bukanlah kebaikan untuk seorang tu berpuasa dalam musafir. Sebab dia nak cari kebaikan. Contoh macam ada orang dia ingat, makin payah ibadat, makin apa? Besar pahala. Itu salah. Sebenarnya bukan itu. Pasal penentuan besar atau kecilnya pahala tadi terpulang kepada Allah Ta'ala. Hatta kita lihat tentang Ramadan ni kan, bila Allah kata kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, illa saum. Semua amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Fahwali, maka puasa ni untuk aku. Wa ana ajzibi, dan aku yang balasnya. Sebenarnya hadis ni datang untuk menerangkan bahawa puasa ni tak macam ibadat lain. Ibadat lain kita kata satu kebaikan dibalas 10. Kemudian diganda-ganda sampai 700, betul? Puasa tak macam tu. Pada hadis Nabi tadi kata, akulah membalasnya, maksud dia terpulang pada aku nak bagi banyak mana. Mana boleh jadi lebih daripada tu, boleh kurang pun tak boleh jadi. Pasal puasa ni bergantung pada kehendak Allah Ta'ala untuk berikan banyak mana dia kehendaki bagi orang tersebut. Bukan macam ibadat lain. Ibadat lain dia buat satu, dua. Buat satu macam baca Al-Quran, satu huruf 10 pahala. 10 pahala, ganda-ganda 10 pahala. Dia tak ada ganda lebih. Tapi kalau dia kata puasa itu tak. Puasa tu datang dalam bentuk pahala ganjaran tadi terpulang pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi banyak mana. Itu beza dia. Pasal kadang-kadang kebaikan dia nampak kecil tapi dia paling besar. Faham tak? Yang kita ingatkan setiap benda yang susah tu adalah benda paling baik. Salah. So Nabi kata dengan dia bukanlah kebaikan. Sebab Nabi nampak orang tu mungkin nak kejar kebaikan berdasar apa? Puasa yang memayahkan diri. Dia rasa makin payah makin tinggi pahala. Memang salah. Dia faham Makin payah makin bagus. Salah. Ya. Musafir zaman dulu tu dalam keadaan padang pasir. Kalau orang tu datang bawa bekalan banyak, macam mana? Kalau orang tu bawa bekalan banyak, macam mana? Maksud dia sini musafir pun nak padang pasir, betul? Maksud dia payah, susah. Tak, memang macam itulah kalau keadaan bermusafir pada zaman. Tak, juga tengok orang tu siapa. Kalau orang tu kaya, dia actually boleh pergi keluar dengan keadaan rehat. Unta dia 10 ekor sebagai jalan, unta tak letih, dengan ada pembantu ramai. Dia pergi mungkin tak perlu pada unta dia pun. Unta dia pun ada orang lain bawa kan. So dia duduk diam je. Kan tidur je kan. Apa masalah dia? So actually kita boleh kata macam tu pasal zaman dahulu pada orang senang. Kan? Bukan maksud dia macam tak tapi ustaz zaman dulu semua payah. Tak, ada orang senang. Dia pergi musafir tu dia tak letih pun. Ada. Tu diam dalam dia punya apa? Dalam dia punya sekeduk tu kan. Duduk atas duduk dia tidur dan tu. Tak sampai kacau dia pun. Sampai je tuan dah sampai. Sampai dia ke berapa hari dah? 3 hari. Bestnya kata. Kan dia tak kisah pun. Duduk dalam tu, faham tak? So dia beza sikit. So tak boleh kita kata macam zaman dahulu payah, tak. Dia actually bukan tiba payah susah. Kalau tak kata musafir. Sakit. Dia bukan berdasar musafir yang susah, tak. Musafir aja. So, jadi bila cuma dalam hadis ni yang kita kata tentang berbuka ketika bermusafir ni, Imam Syafi'i dan juga sekumpulan para ulama kata afdal berpuasa. Satu kumpulan kata afdal berbuka, tapi ada sekumpulan kata tak. Dia tengok keadaan. Mana sama saja puasa dan buka ni. Bahkan hadis Nabi SAW ada yang Nabi galakkan dan ada yang Nabi suruh supaya orang sebut berbuka. Ada yang Nabi suruh, tak apa. Ada yang Nabi kata suruh berbuka. So meaning that keadaan tadi berdasar pada kedudukan. Okey. Ini dikeluarkan dari Bukhari Muslim. Adapun sekiranya orang tu tadi, kenapa dia berpuasa? Kenapa dia berpuasa? Sebab tak suka sunnah. Kan tak suka sunnah Nabi SAW. Dan bahawa dia melihat bahawa buka itu adalah makruh. Kan? Maksud dia orang tu kata, makruh lah berbuka. Dia sebut macam tu je. Maka ke atas orang macam ni wajib berpuasa. Wajib berbuka. Buka atasnya adalah wajib. Pasal dia tengah salah faham. Pasal nak hilangkan dia punya misconception tadi, kena suruh dia berbuka. Pasal dia kata makruh berbuka. Dia sebut macam tu je, suruh dia berbuka. Pasal dia telah menentang, dia telah melanggar kedudukan perbuatan Rasulullah. Dia kena faham bahawa benda tadi Nabi benarkan, Nabi galakkan, Nabi bolehkan. Bukannya Nabi tak benarkan. Macam zaman kita pernah dengar ada orang kata solat jamak qasar tak ada dah. Kerana apa? Zaman kita sekarang ni dah mudah. Kerana apa? RNR banyak, masjid atau surau 5 km 1 km sebiji. Sebenarnya bukan alasan. Bukan alasan. Zaman Nabi dahulu tak perlu masjid pun untuk puasa semayang. Berhenti tepi jalan semayang je lah masalah dia. Siapa kata semayang kena ada masjid? Sejadah tu pun tak ada pun tak apa. Kita ni kelang kabut sejadah. Tak ada sejadah. Tak ada sejadah. Kan? Actually tak apa, songkok tak ada pun tak ni. Saya pun pergi ni. Tak boleh macam tu. Pasal sebenarnya solat itu dibuat. Tak ada ngaji solat lah masalah dia. Bukan kerana kepayahan. Tak, itu original. Bawa lapik itu tambahan.
Yang originally jumpa je lantai, tak kotor solat lah, apa masalah dia? Lepas saya cerita dulu kan, ada sekumpulan tu kan waktu orang pergi perarakan hari kemerdekaan. Juta orang pergi tu, berapa berarak depan agung. Tapi berapa ramai solat subuh? Tak solat subuh pun ada. Kenapa sibuk nak ratai depan agung? Kan menghadap agung lebih besar menghadap Allah Ta'ala. Nah, kita kata, tapi alasan kenapa? Sebab lantai tak bersih. Entah anjing lintas, entah kuda ke, entah kambing ke. Ada bincang macam tu apa hal? Tak ada logik akal je. Tak ada solat, tak ada semayang lah, apa masalah dia? Tapi dia kata kod-kod, agaknya, barangkali, boleh jadi. Ini kes yang tadi kita kata apa? Berjaga-jaga melampau. Alah, keluar bid'ah dan solat tak semayang langsung. Kenapa? Lantai tu kan bersih, entah anjing lintas, entah kucing berak, entah betul apa? Kena murkat laknat Allah Ta'ala. Sanggup ke kita? Kan? Tak semayang sebab apa? Entah, agaknya, barangkali boleh jadi. Ini tak boleh. Dalam Islam tak ada macam tu. Maksudnya orang tadi kena faham bahawa original state of salat tadi, lantai, bumi ni, tanah tu, tak kira basah atau kering, as long as tak ada najis, itu adalah masjid tempat sujud kita. Nabi kata waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi kata semua para anbiya lain tak diberikan, aku diberikan 5 perkara tak diberi pada nabi-nabi sebelumku. Antara yang paling penting disebut adalah waju'ilat, dan dijadikan untukku al-ard, tanah ni, bumi ni, masjidan, sebagai masjid, wa tahura, dan juga apa? Alat bersuci. Seluruh bumi ni. Sampai jumpa semayang, ya masalah dia. Tak ada tunggu kutub utara pergi sujud. Kat Malaysia tak berani sebab apa? Sampai kutub utara sujud kerana semayang dekat ais. Apa hal? Dengan ekspedisi. Tak payah benda tu. Kat Malaysia dia buat lah. Semayang apa masalah dia? Ni kadang-kadang kabut semayang. Kenapa? Suruh ada sale. Surau penuh Surau penuh. Kalau ada orang tepi tu kan macam boleh. Suruh anak kita halang sekejap. Solatlah situ. Zaman sekarang moden. Kompas untuk solat tu ada dalam handphone. Kan chatting pandai, main game pandai. Main game cucu-cucu jari. Lepas tu application untuk kiblat tak ada. Quran tak ada. Kenapa? Quran saya ada Quran lain ustaz. Beli warna-warni lagi. Kompas kat tu ada beli dah sejadah kompas. Itu apa yang tak senonoh panggil. Kan? Faham tak? Original state. So jadi bila ada orang tu kata benda yang Nabi kata galakkan, Nabi galakkan sunnah Nabi, dia tak suka. Dia kata dan dia pakai akal dia, maka orang macam ni diwajibkan supaya dia buat bertentangan dengan apa yang dia suka atau apa yang difikirkan. Contoh macam dalam tajuk tadi, kalau dia kata berbuka puasa tu makruh, dan kat atas dia berbuka tu wajib. Okay? Buka kat atas ni wajib, dan dia haram kat atas dia berpuasa. Okay? Haram sebab apa? Sebab dia sedang apa tau? Sedang dalam kepala dia nak betulkan balik fahaman tu. Kalau tidak nanti dia salah faham, dia ingat idea dia pandai, Nabi dah ajar tak betul. Pasal zaman kita dulu dengan zaman Nabi tak sama. Zaman Nabi dahulu air mineral water ni payah. Kita sekarang ni mudah dan sebagainya. Anywhere, anytime, anyhow dan sebagainya. Zaman Nabi dahulu kan panas-panas kena kontang dan sebagainya. Susah. Kita sekarang ni tak ada aircon. Dia bagi alasan. Ada ni alasan tak pakai. Whoever use this types of alasan, maka orang tu kena diperbetulkan. Macam para ulama kata, macam Ibn Kathir kata kat sini, di atas orang macam ni wajib dibuat bertentangan dengan apa dia faham. Dia kena ikut sunnah Nabi SAW untuk menghilangkan di atas diri dia sebarang apa? Perasaan atau perangai yang tak senonoh, suka lawan sunnah Nabi SAW. Faham? Okey. Maksud dia dalam Musnad Ahmad dan lain, daripada Ibnu Umar dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dalam hadis kata-kata para sahabat dia orang tu, dia kata apa? Man lam yaqbal rukhsatallah, siapa-siapa tak terima kelonggaran Allah Taala, kana alaihi minal ithmi mithla jibalil Arafah. Mana kena ke atas dia ni dosa seperti apa? Bukit Arafah. Seperti bukit-bukit Arafah. Maksud dia kalau dia kata dia tak menerima rukhsah Allah Taala, alasan dia kerana dia rasakan, maka para sahabat kata orang macam ni ke atas dia dosa sebesar bukit Arafah. Kesalahan. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi adalah aturan kita. Bukan akal kita mengatasi sunnah Nabi. Faham tak? Bukan setelah saya kaji dan selidik, saya rasakan bahawa benda ni tak mengapa. Nabi kata boleh, kita kata tak boleh. Atau Nabi kata jangan, kita kata tak apa. Itu benda ni tak boleh faham. Tak boleh pakai Maksudnya kena faham bahawa sini ke atas kita adalah penerimaan. So kalau Nabi kata, Nabi benarkan either one, dan Nabi galakkan berbuka pada satu keadaan, Nabi sendiri berpuasa dalam satu keadaan yang lain, maka terimalah. Maksud dia, arti kata lain, dalam berbuka atau berpuasa tadi tidak menjadi masalah. Kalau jumpa orang minum air, makan, maka relax. Jangan pening kepala. Macam diorang ni tak berpuasa dan sebagainya. Itu dia musafir. Musafir dia dibenarkan oleh Islam untuk berbuka. Ya, akanlah. Kan, dan dengan syarat itu antara dengan Allah Ta'ala, dia kena ganti balik puasa berkenaan tu je. Siapa yang rasa tahan berpuasa, puasalah.
Siapa rasa tak tahan berpuasa, kena berbuka, bukalah. Okey, faham? Ya. Okay, keempat, atau yang terakhir, keempat, menggantikan puasa. Okey, para ulama bahaskan, adakah wajib ganti puasa? Tadi katakan orang tu buka puasa 5 hari. Adakah wajib dia menggantikan puasa tadi berturut-turut ataupun boleh untuk dia mengasing-asingkan? Okey, dalam perkara ini dua pendapat. Pendapat pertama bahawa wajib dia untuk berturut-turut. Kalau dia tinggalkan berturut-turut, maka diganti pun berturut-turut. Kerana qada ini menceritakan berkenaan dengan benda yang tunai. Tapi pendapat ni tak kuat. Okay? Bahkan kita lihat macam hadis-hadis yang datang berkenaan sisi Nabi SAW juga, mereka bergantikan puasa ikut yang mereka mampulah. Hari-hari yang lain Al-Quran tak kata kena berturut-turut ataupun tak berturut-turut, tak sebut. Dalam puasa yang contoh macam puasa kafarah, puasa zihar, itu dia datang mutatabi'ah. Mana bersyahrain mutataliain, datang macam tu, maka kena berturut-turut. Jangan kata yang ini tak ada. So boleh kita ganti kepada hari-hari yang lain selain daripada bulan Ramadan, gantilah, tak ada menjadi masalah. Okey, tak wajib berturut-turut. Bahkan kalau dia nak, dia asing-asingkan. Kalau dia nak, dia buat berturut-turut. Dan ini adalah pendapat jumhur salafus soleh dan juga khalaf. Okey, dan ke atas inilah disabitkan dalil bahawa berturut-turut ini hanya wajib pada bulan-bulan tertentu, kerana keperluan untuk waktu tersebut. Adapun setelah habisnya Ramadan, digendaki untuk berpuasa pada hari-hari yang mana dia berbuka. Dia mana-mana harilah. Bulan Ramadan itu datang sebulan, tapi untuk hari ganti dia dan boleh spread sepanjang tahun. Tak punya masalah. Okey? Dan kerana ini berfirman Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka ke atas dia mengganti kepada hari yang lain. Kemudian Allah nyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kehendaki untuk kamu ni kemudahan, dan Allah tak mahukan untuk kamu ni kepayahan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Qatadah, daripada seorang Arabi yang mendengar Nabi SAW bersabda, inna khaira dinikum aisarahu. Yang terbaik dalam agama kamu ni adalah apa yang mudah di antaranya. Wa inna khaira dinakum aisarahu, dan sungguhnya yang terbaik di antara agama kamu adalah yang paling mudah di antaranya. Mana apa yang dimudahkan, maka ambil yang mudah tadi. Contoh macam bila kita macam solat malam lah. Kadang-kadang kita mudah baca surah pendek, bacalah surah pendek. Kalau kita baca mampu surah panjang, baca surah panjang. Bukan kita kata mesti. Jadi kes mesti ni masalah. Jadi kes nak pegang Quran lah, pakai Allahu Akbar kan, pakai iPhone cucuk kan, on kan surah Allahu Akbar macam tu. Nah, ni masalah kita kata pasal diorang salah faham. Pasal ikut hadis Nabi, Iqra ma tayassara laka min al-Quran, baca ayat pemudah untuk kamu daripada Al-Quran. Dan Quran pula Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala kata apa? Faqra'u ma tayassara min al-Quran, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Apa yang easy for you, bukannya apa yang payah. Yang kita kata payah makin baik, salah. Salah. Pasal Al-Quran kata apa? Baca apa yang mudah, datang kita baca apa yang payah. Yang sangkut 10 kali, itu yang kita nak baca. Kan? Sangkut tak baca. Itu yang kita nak baca. Janganlah ambil yang mudah. Kan apa yang kita mudah bacalah. Okay, bukan Islam tak suruh kita susahkan diri kita. Okey? Mereka Imam Ahmad juga daripada Urwah Al-Fuqaimi. Beliau berkata, kami dahulu menanti Rasulullah SAW untuk solat lah. Lalu keluar seorang lelaki dalam keadaan apa? Kepala dia menitik-nitik air daripada wuduk ataupun mandi. Tak tahu mandi ke wuduk, tapi basah sangat. Pernah tengok orang macam ni? Ada kan? Dia time tengah was-was banyak sangat. Dia ambil wuduk tu macam mandi. Macam mandi wajib. Mandi wuduk dekat kolah air, dekat masjid. Lepas tu kita, mana makcik ni mandi? Kan mandi, macam mandi wajib. Basah badan habis. Jadi lelaki ni, seorang lelaki datang Rasulullah SAW dahulu. Dia datang masuk masjid, ketika para sahabat dengan tunggu Rasulullah SAW, dia menitik-nitik kepala daripada wuduk ataupun mandi. Lalu dia solat. Lalu dia selesai solat lelaki berkenaan, orang ramai mula menyanyikan Rasulullah SAW, alaina harajun fi kadha, adakah kami sempit macam ni ke? Macam ni ke kami kena buat? Mana macam ni ke perlu kami wuduk ya Rasulullah, macam ni kepada benda wajib mendatang dengan keadaan basah-basah macam ni ke? Faqala saya, maka Rasulullah SAW bersabda, inna dinallahi fi yusrin, sebenarnya agama Allah Ta'ala adalah dalam apa? Kemudahan. Nabi ulang, inna dinallahi fi yusrin, inna dinallahi fi yusrin. Yang agama Allah Ta'ala dalam kemudahan. 3 kali Nabi sebutkan disebut. Kedua kali Ibnu Mardawih lafaz berkenaan. Dan Imam Ahmad juga riwayatkan daripada Anas bin Malik. Tadi daripada Fuqaimi Ini daripada Anas bin Malik pula. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, yassiru wala tu'assiru, wasakkinu wala tunaffiru. Mana mudahkanlah, mudahkanlah, jangan kamu payahkan,
dan tenangkan kamu halau. Mana tenangkan orang, jangan kamu halau mereka supaya lari. Mana itu cara dalam Islam ni, maksudnya benda yang paling mudah, paling ringkas, itu paling elok. Actually itu yang terbaik. Kalau orang tu kita kata baca paling mudah apa yang mudah untuk dia, ambil yang mudah. Kalau dia mudah untuk kemudahan tadi ada, maka ambil. Bukan kita suruh ambil yang payah untuk kita beramal. Dikeluarkan hadis dalam Sahihain. Dalam Sahihain juga, itu Bukhari Muslim juga, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepada Muaz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari ketika baginda mengutuskan mereka berdua ke Yaman. Nabi kata apa? Basyira wala tunaffira. Hendaklah kamu berdua berikan berita gembira, jangan kamu takutkan orang, okey? Wa yassira wala tu'assira. Mudahkanlah, jangan kamu payahkan. Wa tawi'a wala takhtalifa. Dan saling bersepakatlah kamu dan kamu bercanggahan. Dan kamu aku nak pendapat kau menang, kan kalau diorang bercanggahan macam mana orang ramai ikut? Kan asyik ulama asyik bercanggah aja. Tak boleh macam tu. Maka dengan sebab itu Nabi suruh macam tu. Supaya ni, dan disebut dalam Bukhari Muslim Dalam Sunan pula dan juga masanid yang lain, Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu bil hanafiyyati samhah. Aku diutuskan dengan agama yang tulus, lagi apa? Lagi tolerate. Mana tolerate? Mudah. Sebenarnya ringan. Agama ni ibadatnya ringan. Tak boleh ganti hari lain. Bukan pening kepala macam habislah gitu, Allah Ta'ala akan murka. Tak, kalau anda kata anda tak boleh puasa, pugalah, apa masalah dia? Allah Ta'ala nakkan kemudahan untuk anda. Pada hari anda rasa anda mampu untuk puasa sehari, ganti sehari lah. Tak boleh straight kan? Maka kita sakit, maka buatlah benda tu dah sepanjang tahun kalau kita mampu. Dan bukan macam tinggalkan terus. Kadang ada orang tu menyusukan anak terus tinggal. Tak boleh puasa terus, nanti anak tak ada susu. Padahal dia bagi anak sutin, bagi yang tahu kan? Tak boleh dia beli susu tin bagi anak dia, kemudian dia sibuk. Tapi kan nanti kan nak menyusukan anak ni macam mana ustaz? Saya nanti kan nanti tanya anak susu tin ke? Ada juga susu tin. Aku masalah betul. Kenapa susah? Kenapa kan? Mana ambil yang mudah lah. Kalau dia kata tu Islam tu mudah, bukan payah kan? Tapi jangan malas. Kan jangan malas pula. Bila Islam dah mudah kan, jangan pun mudah-mudahkan lagi. Maksud dia? Okey. Dan diriwayatkan Ibnu Mardawih daripada Mihjan bin Adra bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki solat. Okey. Lalu Nabi pandang renung lelaki ni solat lama, tempoh yang agak panjang. Para sahabat duduk dengan Rasulullah tengok lelaki ni sembahyang. Lepas tu Nabi bersabda, atarahu yusalli sadiqan. Kamu rasa dia solat betul tak? Benar tak dia solat? Qala, berkatalah Mihjan bin Adra, dia kata apa? Ya Rasulullah, hadza aktsaru ahli Madinah salatan. Lelaki ni adalah ahli Madinah paling banyak solat. Lalu faqala sallam, kata apa? La tusmi'hu fatuhlikahu. Yang kamu dengarkan dia kata-kata kamu tadi sampai kamu merosakkan dia. Ini maksud pujian lah. Memuji orang, kalau kita orang terbaik, jangan puji. Macam baguslah ustaz tu, baguslah sekian, jangan buat. Itu antara benda tak senonoh. Pasal apa? Pasal benda tu akan merosakkan orang tersebut. Kita bantu syaitan kat atas dia. Bahkan Nabi SAW bila nampak orang tu baik, puji-puji seorang lain, Nabi suruh yang kena puji tu campakkan tanah kat mulut orang seorang lagi. Dan pasal benda tu perbuatan yang kita jaga. Pasal dalam Islam ni puji berlebihan di depan-depan ni bahaya. Pasal syaitan akan gunakan benda tadi untuk jadikan kawan tadi rasa dia apa? Besar diri sikitlah. Tapi lepas tu Nabi terangkan pula, innallaha innama arada bihadil amri bihadil ummah al-yusru. Semuanya Allah Ta'ala hanyalah kehendaki untuk umat ini kemudahan. Walam yurid bihimul us. Allah tak keinginkan untuk mereka, untuk umat ini kepayahan. Maksudnya lelaki ni cuba buat kerja macam ni, tapi sebenarnya Allah Ta'ala hanya inginkan kemudahan. Allah tak nak kepayahan, tak nak kamu kena rungkuk sampai bengkak kaki dan sebagainya. Nabi tak buat, tak suruh. Nabi buat, tapi Nabi tak ajar orang supaya buat. Nabi buat benda berkenaan, sampai Aisyah tanya kan. Tapi bila para sahabat sini, Nabi tak suruh buat macam tu. Mana apa attitude Nabi sendiri yang Nabi buat, Nabi tak suruh para sahabat buat macam tu. Bahkan Nabi buka ruang untuk mereka, ruang lebih mudah untuk mereka ikuti berbanding dengan apa yang Nabi buat. Pasal kat atas Nabi berbeza. So Nabi tak benarkan para sahabat untuk buat benda-benda yang luar daripada batasan kemampuan masing-masing. Nabi boleh puasa straight 3 hari, 4 hari tanpa berbuka langsung. Pasal Nabi kata, aku ni diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum, aku tak seperti kamu. Ada para sahabat yang ikut, Nabi tak benarkan. Ada orang kata, tapi terbaik. Tak, bukan terbaik. Pasal apa? Nabi kata, itu untuk aku. Dan Nabi boleh kahwin 9 orang perempuan, lelaki yang lain tak boleh 4 orang je. Itu ada benda khususiat Nabi SAW. Adapun untuk umat ini, macam dia kata, dikehendaki Allah Ta'ala untuk mereka ni kemudahan, bukan dia kehendaki kesupayahan. So maksudnya Nabi dah tegur jugalah this guy. Nabi kata dia solat. Nabi kata, kau rasa lihat dia ni solat betul ke? Seorang kata, 2 orang Madinah paling banyak solat. So, dia kata jangan dengarkan apa yang kau cakap ni kepada dia. Anyway, sebenarnya Allah Ta'ala inginkan untuk kamu adalah apa? Adalah benda yang ringan, mudah. Dan bahkan itu sebab Nabi kata adwa muha wa in qalla.
Amalan paling disukai Allah Ta'ala adalah apa? Paling berterusan sekalipun sedikit. Dua dan sebagainya. Main belajar, contoh macam belajar lah. Datang kelas, kan datang kelas, tetap belajar jangan hilang. Ustaz Ponteng ni cerita. Ustaz Ponteng ni cerita. Pagi tu dia tayar motor pancit, tayar apa? Saya mesej je tunjuk. Kan, ni kejap lagi nak pergi motor pula. Motor tayar pancit. Okay, ini dari kita di sini. Kalau dia kata orang tu nakkan kebaikan, jangan putuskan benda berkenaan. Continuously. Walaupun sedikit. Macam Quran kan, ni bulan Ramadan pergi baca Quran. Lepas tu Ramadan tak buang baca dah. Jangan buat macam tu. Kan bacalah sikit-sikit. Lebih baik daripada sikit-sikit dan berterusan. Lebih baik daripada banyak tapi tak buat dalam lepas ni. Jangan pula kata, tapi ustaz kalau tak buat sekarang ni, tak buat langsung. Itu lagi salah. Tapi ambil lah yang mudah. Kan ambil sikit-sikit dan sebagainya. Jadi orang kita ni beria kan, dia terang, dia price tu tinggalkan terus. Bulan Ramadan buat, luar Ramadan tak buat dah. Itu amalan yang salah. Itu Nabi terangkan perkara ini. Nabi kata, agak apa, sebenarnya amalan paling suka Allah Ta'ala adalah yang paling berterusan sekalipun sedikit. Nabi tegur ni pada perbuatan seorang wanita yang diikat rambut dia, bintu Nawiyat, walaupun gelaran dia. Dia pergi ikat rambut dia, kemudian dia solat berterusan. Tersengguk je dia solat, tersengguk je dia solat. Dia ikat rambut dia. Sambil Nabi dapat tahu, Nabi kata Nabi tak mengiyakan perbuatan. Macam lelaki tu solat banyak kan, macam tu Nabi tak iyakan perbuatan dia. Nabi kata apa? Allah Ta'ala nak untuk umat ni kemudahan bukan kepayahan. Faham Okey. Dan makna Allah Ta'ala menghendaki untuk kamu kemudahan dan tidak menginginkan untuk kamu kepayahan dan untuk kamu sempurnakan bilangan. Maksud dia apa? Dia berikan kelonggaran untuk kamu pada berbuka kerana sakit atau musafir dan sebagainya, daripada keuzuran-keuzuran, kerana dia inginkan untuk kamu kemudahan. Kan? Dan tidak mau kesusahan. Dan hanya diperintah kamu untuk qada pula supaya kamu sempurnakan bilangan bulan. Kenapa kena qada pula? Sebab cukupkan jumlah 30 kamu. Berapa hari kamu tinggal tadi kamu dapat sempurnakan balik. Itu je, supaya dia ulang balik. Faham? Dia suruh buka supaya kamu jangan payah. Tapi dia suruh ganti balik supaya kamu sempurnakan bilangan jumlah bulan berkenaan. Walaupun kamu puasa luar daripada bulan ni, tapi kamu seolah-olah menggantikan bulan itu sendiri. Dan ingat, puasa ganti sama seperti puasa fardu Ramadan. Jangan berbuka tanpa sebarang sebab. Orang ajak pergi open house, jangan buka. Jangan buka Ni jangan salah faham. Puasa sunat je boleh buka suka hati. Tapi kalau puasa wajib, dan anda puasa wajib Ramadan, ganti Ramadan, dia sama seperti puasa Ramadan. Jangan berbuka dengan sesuka hati. Dan kalau nak buka juga mesti sebab musafir atau sakit dan sebagainya. Bukan sebab pasal dia puasa ganti je, nanti gantilah hari lain. Tak. Pasal dia sama status dengan bulan Ramadan punya puasa. Faham tak? Jangan, tapi zaman kita masalah kita ramai orang yang salah faham. Dia ingat boleh buka suka hati. Tak. Puasa qada sama seperti puasa fardu. Dia berbuka hanya dengan syarat-syarat. Puasa fardu boleh buka, macam itulah puasa qada kena buka. Tak boleh buka dengan suka hati. Jelas? Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Ada soalan? Ada Okay, tak ada. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, hamdika, syukur anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.